Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh, dan kita sedang bincang tentang kitab nikah. Kitab nikah, nanti lepas tu adalah kitab firaqun nikah, pemisahan perkahwinan. Ni bincang perkahwinan dahulu, kita bincang berkenaan dengan pemisahan ni macam mana. So jadi kita dah bincangkan itu berkenaan dengan apa syarat-syarat dan juga apa nikah tu punya pengertian, dan kemudian kita dah bincang berkenaan dengan tajuk apa wali. Kita dah bincangkan berkenaan wanita ini nikahi itu siapa, keutamaan, pilih macam mana dan sebagainya. Kita bincangkan, dan kita dah bincang juga itu berkenaan dengan pandangan seorang lelaki pada wanita yang bukan mahram dia, apa bentuk dan sebagainya. Dan wali kita bincangkan juga. So jadi yang terakhir kita ambil itu adalah berkenaan dengan tajuk peminangan. Cuma saya lari dalam buku satu lagi, saya tunjukkan berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan wanita tu dinikahi dengan sebab apa. Dan kita bincangkan itu bila Nabi kata bila seorang tu nikahi wanita tu kerana harta dia, keturunan dia dan juga kecantikan dia dan kerana agama dia, maka dapatkanlah dengan yang punya agama, engkau akan beruntung. Kemudian Nabi nyatakan bahawa dalam perkahwinan tadi sepatutnya seorang tu milih wanita yang wadud al-walud, mana penyayang dan juga banyak anak. Mana penyayang tu boleh tampak sebenarnya sini perangai kan, nampak budak-budak. Ada orang perempuan tak ada suka budak-budak. Okey, al-walud banyak anak, tengok daripada anak beranak dia sendiri. Tapi kalau nak kata rezeki tak datang, tak ada mengapa, jangan pening kepala. Maksud dia kalau patut dapat, kalau tak dapat relax. Okey, kerana Nabi kata aku akan banyak dengan kamu ni mengatasi umat pada hari kiamat yang nanti. Umat lain akan sikit berbanding umat Islam. Kemudian pemilihan disunatkan supaya pemilihan anak dara, nanti kita akan masuk dalam buku kita sendiri, kecuali ada maslahah yang memastikan untuk pernikahan dengan janda. Lalu didahulukan wanita janda tadi ke atas anak dara, dan dipilih yang cantik kerana ia akan lebih menangkan jiwa seorang dan juga menundukkan pandangan dia daripada pandangan yang lain, dan juga akan membawa kepada kasih sayang. Okey, baik. Jadi hari ini kita akan masuk berkenaan dengan peminangan. Baik, dalam buku kita peminangan dia kata wala yajuzu, berkata pengarang buku kita rahimahullah SWT rahmati beliau, wala yajuzu an yusarriha bi khitbati mu'taddatin, wala yajuzu an yusarriha bi khitbati mu'taddatin, dan tidak dibolehkan untuk tasrih. Maksud sarih ni cakap dengan nyata, dengan terang, dengan jelas, dengan berkenaan dengan peminangan wanita yang dalam iddah. Wanita dalam iddah tak boleh dipinang dengan kata nanti saya nak kahwin dengan awak, tak boleh. Wa yajuzu an yu'arrida laha, tapi boleh untuk tawarkan. Contoh macam sebut, saya cik bini ni, cakap macam tu. Dia kias-kias lah, tapi dia cakap bukan direct. Semoga Allah Ta'ala datangkan saya isteri yang solehah, dia macam ni. Dia sebut macam tu, tapi bukan direct dia cakap pada wanita berkenaan. Itu tak mengapa. Wa yankihaha, dan dia nikah wanita berkenaan ba'da inqidha'i iddatiha, setelah tamatnya iddah wanita berkenaan. Mana iddah wanita berkenaan, nanti kita akan bincangkan detail. Jadi wanita ni yang ada iddah dan dalam iddah, yang iddah yang orang yang boleh rujuk balik. Kemudian iddah yang satu lagi, iddah yang putus. Maksud dia wanita tu dia tidak akan balik pada suami dia melainkan dengan akad nikah baru ataupun suami dia mati dan sebagainya. Itu ada yang lain. Baik, kita akan bincang nanti. Tengok negeri 4 dulu. Dia kata liqaulihi ta'ala, kenapa wanita-wanita yang dalam iddah tak boleh dipinang dengan bentuk yang nyata? Kerana firman Allah SWT dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-235. Ayat 235. Ayat berkenaan Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala junaha 'alaikum fima arradtum min khitbatin nisa. Mana tidak ada kesalahan ke atas kamu pada apa yang kamu tawarkan dengannya daripada peminangan wanita-wanita. Au aknantum fi anfusikum, atau kamu sembunyikan dalam diri kamu sendiri. Alimallahu annakum satadhkurunahunna, Allah Ta'ala tahu bahawa kamu akan sebut wanita-wanita berkenaan. Walakin, akan tapi yang tak boleh kamu buat adalah tuwa'iduhunna sirra, buat janji dengan mereka sorok-sorok.
kan, lepas sekian dia macam hantar mesej, lepas edah nanti saya nikah dengan awak, sesorok ke. Jadi tak boleh. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, mereka kamu akan kata kata-kata yang betul, yang elok, baik je. Kasrih tak boleh. Wala ta'zimu uqdatan nikah, dan yang kamu berazam untuk apa, buat akad pernikahan, hatta bilqal kitab wa ajal, sampai tulisan pada tempoh dia. Maksud dia habis edah wanita berkenaan, barulah kamu buat azam yang betul. Barulah boleh dihantar rombongan peminangan dan sebagainya. Jadi arratum tu lawahtum wa asyartum bima yatadamman raghbatukum bizawaj. Mana kamu buat apa macam isyarat, ataupun apa kamu buat macam apa signal sajalah dengan apa yang tersimpan dalam hati kamu berkenaan dengan keinginan untuk berkahwin. Sirran, secara rahsia, la ta'iduhunna binikahin khafiyah, yang kamu janji untuk mereka ni dengan perkahwinan secara sembunyi-sembunyi, tak boleh. Qaulan ma'rufa tu mana kata-kata yang baik, muwafaqatan li syar'i wa huwa ta'rid, yang dibenarkan adalah bertepatan dengan syarak. Kata-kata yang elok tu adalah dengan apa, penawaran sahaja, dan tawaran tadi bukan dengan direct, indirectly. Jumpa dengan dia, insya-Allah nanti orang akan jaga awak dengan elok dan sebagainya. Dia cakap macam itulah, tak adalah cakap direct, saya lah orangnya. Faham tak? itu ngarut panggil kan. Mana tak boleh, tak dibenarkan. Okey. Dia kata ta'zimu uqdatan nikah, mana tu haqiqu, mana kamu merealisasikan al-azma ala aqdin nikah, azam untuk pernikahan. Ya bulughal kitabu ajalah, sampai tulisan pada tempohnya, itu tangqadil iddah, tamatnya iddah, wahya muddatil lati faradahallahu 'alaiha fi kitabih. Itu apa yang Allah Taala, iaitu tempoh yang Allah Taala fardukan ia ke atas wanita berkenaan dalam kitabnya. Ini Allah Taala sebut dalam Quran berkenaan iddah wanita yang kena cerai, talak raj'iyah. Kemudian talak yang bain, talak yang berlaku dengan wanita yang tak ada haid macam mana, wanita yang putus haid macam mana, kemudian wanita yang mengandung macam mana, kemudian wanita yang mati ke suami macam mana. Allah Taala terangkan dah. Allah Taala sebut dalam Quran surah Talaq, ya ayuhan nabi idza tallaqtumun nisa, ayat pertama surah Talaq, ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza tallaqtumun nisa, bila kamu menceraikan wanita, isteri, fatalliquhunna li'iddatihin, maka talaklah mereka mana dengan menjaga berkenaan dengan iddah mereka. Wa ahsul iddah, dan bilik kiralah iddah berkenaan tempoh tersebut. Mana tak boleh buat suka hati dan sebagainya. Maksudnya bila Allah Taala arah pada Nabi SAW, dan Nabi memang tak akan langgar, tapi Allah Taala beritahu kepada Nabi supaya Nabi sampaikan kepada kita hukum berkenaan. Ada benda yang Nabi SAW kena bersama-sama kita, keseluruhan hukum Islam Nabi kena bersama kita. Ada perkara tertentu saja, macam bilangan isteri berapa ramai, ataupun puasa berpanjangan tanpa berbuka-buka dan sebagainya. Itu yang khas untuk Nabi SAW, yang bukan untuk kita. Okay, ada pun yang lain, kita kata benda tu sama. Hukum-hukum yang lain, Nabi solat, Nabi suruh orang solat, Nabi solat. Kan Nabi suruh orang solat, Nabi lepak. Walaupun kalau Nabi lepak pun sebenarnya actually tak jauh. Sebab apa? Nabi diampunkan dosa dahulu akan datang. So what's the point nak solat lagi sebenarnya? Kan? Tapi Nabi tak menggunakan macam tu alasan. Tu antara para ulama menyatakan, antara tanda Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, utusan Allah Ta'ala, adalah baginda SAW, apa dia suruh orang buat, dia buat dulu. Bila suruh orang infak harta dia habis dulu. Bukan disuruh orang infak harta, dia simpan duit dia. Jimat cematlah kamu, saya simpan duit saya. Saya tak cakap siapa okey. Nanti kawan kata saya siapa. Okey, baik. Jadi kat sini pendek sangatlah dia punya penjelasan. Kita masuk kita buka nota satu lagi. Ya. Baik. Dalam buku yang fake ringkas ni dia kata 175. Okey. Dia kata mas'alatul rabi'ah, masalah keempat min ahkamil khitbah wa adabiha. Masalah keempat daripada hukum-hukum khitbah, bukan khutbah. Khutbah ucapan, berucap. Khitbah, tahu? Tapi bila kata kerja sama. Khatab tu saya berkhutbah, khatab tu saya meminang. Ya, cuma bezalah khatab tu Jumaat, saya jadi khutbah Jumaat lah. Takkan saya pinang Jumaat, kecuali wanita tu nama Jumaat. Salah juga. Salah bahasa Melayu, bahasa Arab dia masalah sikit. Memang kalau orang tu letak nama anak Jumaat, mana nak masalah kan? Tapi orang Melayu kita Jumaat biasa lelaki tapi orang Arab tak ada masalah. Letak Jumaat, letak Sabtu tak ada masalah kan? Dia actually janji-janji penggunaan biasa. Macam Usamah kan, ada tamar butah, tapi dia kira sebagai apa? Sebagai lelaki. Pasal nama gelaran singa jantan. Singa jantan nama dia Laith, Qash'am, Qaswarah, Laith. Itu tadilah Usamah. Asad singa saja. Tapi kalau dia kata macam Laith
singa jantan. Usama singa jantan. Ada satu lagi nama sahabat saya tak ingat. Nama dia maksud singa jantan juga. Jadi dia walaupun ada tamar butah, dia bukan feminin. Faham Baik. Jadi apa maksud dia khatabah berkhutbah. Tapi khatabah juga maksud dia apa? Meminang. So khatabah yakhtubu sama dulu pakai dulu. Tapi kena tengok dia punya ayat belakang dia. Okey. Khitbah tu hiya izharur raghbah. Izharur raghbati ia adalah menzahirkan keinginan fi zawaj bi imra'atin muayyana untuk berkahwin dengan wanita tertentu. Menzahirkan keinginan untuk berkahwin dengan wanita tertentu. Wa i'lamu waliha bidzalik, dan pemberitahuan kepada wali wanita berkenaan tentang perkara tersebut. Bukannya dia berdua-duaan saja I dan you berjanji nak kahwin. Itu bukan khutbah. Bukan khutbah Dia actually kena bermaklum kepada wali wanita berkenaan, jumpa wali dan juga beritahu. Dan wali itu akan tak syarat lah apa syarat dia nak dan sebagainya. Maksud dia setuju ke tidak dan sebagainya, kat situ akan timbul. Kenapa kena pemberitahuan pada wali? Wali pada asal wali itu diwujudkan, hukum dia kekal, ikut hikmah yang Allah Ta'ala tunjukkan adalah supaya wanita tadi terjaga, tidak tersalah kahwin. Jadi kalau kahwin pula macam silap kan, dia pilih happy dah, cinta sama cinta, tapi biasanya putus juga. Sebab apa? Sebab itu yang dia nampak baik, tapi mak bapak dia tak nampak baik pun kadang-kadang. Jadi normally bapak turutkanlah. Zaman kita lagi kan, mak bapak takut anak lari, maka bagi je kahwin, tak apa, bagi kahwin. Tapi kena tengoklah siapa orangnya. Tak ada masalah, benda berkenaan kahwin awal pun actually tak ada masalah. Bukan semestinya kita kata mesti kahwin lewat dan sebagainya, selesai belajar baru kahwin. Tak ada, dalam Islam tak ada kemestian itu. Cuma zaman kita sekarang ni, bila orang tu nak buat benda berkenaan, dia kena check mana bakal menantu dia siapa. Jadi peminangan tu dibuat untuk tengok supaya orang tu terkenal siapa yang minang tadi. Bukannya melepaskan macam tu, dia tahu siapa yang akan bakal jadi menantu dia. Dan mungkin ada tempoh untuk perjanjian supaya persediaan dibuat. Macam-macam lah, banyak benda. Banyak benda. Kalau dia kata dia letakkan mas kahwin dan sebagainya, bila tempoh nak diserahkan, semua kat situ dikira sebagai peminangan tadi. Ada tempoh untuk dua keluarga tu bersatu, dua keluarga tu bersefahaman. Bukan setakat ni sibuk dua anak menantu, anak dengan menantu je sibuk, tak boleh, tak cukup. Dia kena keluarga berkenaan sekali terlibat. Dengan sebab itu kita wali tu diberitahu berkenaan dengan keinginan seorang lelaki nak kahwin dengan seorang wanita. Memang wanita dia bebas merdeka, dia tidak terikat dengan hukum hukum menjadikan dia berhamba dan sebagainya. Tetapi adanya wali tadi adalah kehormatan menjadi penghormatan bagi dia. Maksud dia bukanlah boleh diambil sesuka hati. Okey, faham Okey. Dan di antara hukum-hukum khitbah wa min ahkamil khitbati wa ada biha, dan di antara hukum-hukum khitbah peminangan dan juga ada adabnya adalah pertama yang kita nampak, dan tadi sebut cuma tak boleh wanita-wanita yang dalam iddah tak boleh kita pinang. Kita cuma boleh tawarkan dan boleh kahwin wanita berkenaan selesai daripada iddah berdasar pada Al-Quran surah Baqarah tadi. Tapi yang kita nak sekarang bukan itu, kita nak lagi adab dia. Apa adab untuk kita minang? Baik. Ada adab dan hukum-hukum peminangan. Pertama, tuhramu khitbatil muslim, diharamkan khutbatul muslimi ala khitbati akhihi. Diharamkan peminangan seorang muslim ke atas pinangan saudaranya sendiri. Kalau saya adik-beradik dia, maksud dia ada orang yang dah pinang wanita berkenaan, datang dia pinang pula. Macam orang tu bagi hantaran 5,000, dia bagi 10,000 pakcik. Tak boleh kan. Orang tu kata 3,000, dia kata saya lagi bagi banyak kan. Saya bagi kereta pula, saya bagi sekian. Tak boleh. Kalau kita dah tahu wanita berkenaan telah dipinang, maka jangan kita masuk nak minang juga. Tak boleh. Dan dia kata diharamkan peminangan seorang muslim ke atas pinangan saudaranya allazi ujiba li talabihi walau ta'ridan, yang disahut permintaan dia, sekalipun benda tu hanya penawaran sahaja, tapi orang tu dah berikan lampu hijau, maka stop, jangan masuk campur, jangan macam saya rasa okey. Dan wa alimasani bi ijabatil awal, dan yang nombor 2 ni yang datang nak minang ni, dia tahu berkenaan dengan dah diterimanya yang pertama. The first one is actually bapak dia kata okey, cincin belarutan, datang bawa cincin platinum. Dia bentang pula, tak boleh, haram. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda baginda sallam, la yakhtubur rajulu ala khitbati akhihi hatta yankiha aw yatruk, mana janganlah meminang seorang lelaki itu ke atas pinangan saudaranya sehinggalah lelaki berkenaan, orang tersebut kahwin dengan wanita tu ataupun tinggal dengan wanita tu. Kalau dia tinggal, dia baru dia ulang pinang. Kalau kahwin, dia stop terus, tak sampai campur.
Ni ada pula dari bini orang pun pinang lagi. Gila nama dia. Zaman kita sekarang ni tengok cerita Hindustan banyak sangat masalah. Cerita Hindustan lah tunjuk orang tu dah nak pergi nak akad nikah dah. Bukan akad nikah lah. Nak pusing ke api lah. Datang hero lompat-lompat naik scrambler, tiba-tiba lepas. Kan dua kampung waktu bila kahwin. Masalah kan, Islam tak ada yang tu. Mana kalau dah orang tu dah berlaku, dah memang ada perakuan, jangan buat. Bahkan benda perkara ni kenapa? Sebab Islam menghargai persaudaraan. Persaudaraan Islam tu penting, mahal. Yang kita kata manusia ni berlainan keluarga, berlainan darah, keturunan sebagainya, boleh jadi saudara dengan sebab akidah. Tapi benda tu adalah benda yang perlu dibina. Maka dengan sebab itu diharamkan. Hatta mengumpat diharamkan, mengadu domba diharamkan. Antaranya ni. Juga mana kita kata benda-benda macam ni, dia kata diharamkan sebab apa? Sebab tajuk tadi lah, nak jaga persaudaraan di antara Muslim, Muslim dengan Muslim lain, supaya diorang tak ada timbul kan, menyampah 7 keturunan tidak puas hati, ambil parang tikam perut tengah malam, buat apa kan. Jadi secara tak langsung kita kata benda tu jangan pinang di atas pinangan orang. So pinang boleh, tapi tengok orang yang kita pinang tu dah ada orang minang ke tidak. Zaman dahulu orang Melayu kita betul, zaman tak ada handphone dan sebagainya, sampai-sampai tu tanya dulu kan, ni adakah dia berapa punya. Zaman sekarang mana ada kan. Sampai-sampai tu tanya lagi, padahal dah tahu dah. Aku tak faham kenapa tahu. Kan masuk tu, saya datang ni nak minum bunga sekian. Yang budak perempuan tu duduk dalam bilik dah pakai baju siap dah. Kan, bukan datang tengah basuh periuk ke. Kalau basuh periuk je lah, macam tak tahu mana satu kan. Dia dah tahu dah mana satu wanita mana yang nak pinang. Kan, saja je kan, beradab lah kan. Pejak pantun-pantun lah. Kan, itu saya kata kena tu. Kan kita dah datang tu ingat nak makan coklat je, makan kek. Tiba-tiba rupanya, ustaz, silalah. Kejut gitu kan. Jadi wakil. Tapi kita kata dia lawak jugalah. Tapi asasnya benda berkenaan kita kata peminangan tadi adalah benda yang penting kena dibuat. Dan kita kata memang ada adab peminangan. Yang pertama sekali jangan sampai ada ni. Dan wadzalika, dan ia demikian, lima fit taqaddumi li khitbati fi minal ifsad alal awal. Kerana perbuatan dia mara yang nombor 2 ni untuk meminang pula, dia ada dalamnya terdapat perosakan terhadap yang pertama. Yang macam tadilah kita kata manusia ni kadang nampak harta buntang mata. Kan the first one is actually siapa? Kerja apa? Kerja penarik beca je. Kan? Yang kedua siapa? Anak raja. Kan? Datang semua sedih kan, kita limousine berhenti depan rumah. Tak muat jalan raya ni tu. Nak lintas. Jadi kadang-kadang bapak nampak, mak nampak itulah orang yang terbaik untuk jadi menantu dia. Apa masalah juga? Kadang-kadang kita tak tahu sebenarnya yang baik tadi bukan dengan itu. Tapi masalah kita kata bahaya. Kita katakan percentage tu kuat. Kan, nampak ini pula sebagainya, calculation kiri-kiri tolak bagi. Okey, nombor 2 kita ambil. Masalah. Wa iqa'il adawah, dan dia akan mendatangkan permusuhan. Musuhan kan. Nanti elok-elok kahwin ni kan langgar apa? Kalau langgar tak puas hati kan. Jumpa saudara langgar. Jangan. Okey, so jadi dengan asas pertama, kalau dah ada orang pinang, maka tak usah pinang dah. Nak bunga bukan sekuntum, Iya sungguh, percayalah cakap. Nanti kan masalah pasal nak tu juga kan. Tak kira nak tu juga kan. Tu saya kata pengaruh TV ni bahaya. Kan sanggup terjun bangunan nak seorang tu je. Kan padahal lepas kahwin tadi kena balik pinggan dengan bini tak tahu. Kan kena marah tiap hari. Lepas tu mula gaduh kepala, silap rupanya aku. Kan. Actually kena faham macam itulah. Mana kadang-kadang bahkan kadang-kadang bila putus tunang dan sebagainya, ya orang Melayu kita adalah dia tepak sirih dan sebagainya, itu adat dia, adat orang Melayu. Jadi asasnya persetujuan tadi. Kita dia dipersetujukan dengan percakapan, dibatal dengan percakapan juga. Tak ada masalah. Tapi kita faham sekali, kalau berlaku putus dan sebagainya, kena ingat bahawa benda tu ada kebaikan lagi. Saya nak ajar dekat Pakcik dekat Kota Putrajaya, nak kata benda tu betul kan. Dia tak faham. Dia kata tapi kan benda tu perasaan jiwa manusia bla bla. Saya kata macam inilah Pakcik. Katakanlah Pakcik pinang wanita A, tak jadi. Kan, kemudian rasa hampa dan sebagainya. Lepas tu dapat kahwin dengan wanita satu lagi, C. Mana B tak kan? Dapatkan C. C ni lagi baik. Kan lagi baik, lagi elok, lagi sopan, lagi cantik dan sebagainya. Apa Pakcik akan cakap? Dia kata alhamdulillah tak jadi dulu. Actually masalah kan manusia ni macam tu. Jadi tak usah kumpul gapah. Pasal benda tadi kita kata kalau ada rezeki dia akan jadi. Kalau tak ada sudah. Jangan langgar arahan Allah Taala dan Rasulnya. Allah Taala larang dan tinggalkan. Ya, jangan kata macam tapi saya rasa dia sayang saya sebenarnya. Jangan. Jangan. Nombor 2. Itu nombor 1. Nombor 2. Yuhramu tasrih bi khitbati al-mu'taddatil ba'in. Diharamkan untuk bercakap dengan nyata, dengan terang
dalam meminang wanita yang bereddah al-ba'in. Ba'in maksud yang putus. Maksud sini. Okey, ba'in ada dua. Satu ba'in ni yang maksud macam wanita-wanita yang diceraikan oleh suami dia. Suami dia ciri boleh rujuk balik kan. Yang satu lagi yang macam tu, macam wanita yang mati suami. Mati suami. Mana ba'in dah, dia tak kahwin dah dengan lelaki berkenaan. Kalau wanita yang dipanggil yang dalam iddah tadi tu, yang dalam iddah lagi lah tak cakap, dia duduk dalam rumah suami dia, macam mana kita nak sembang dengan dia SMS, I akan kahwin dengan you lepas ni, mana boleh macam tu itu memang kita kata yang paling nyata disebut ni adalah berkenaan dengan wanita yang kematian suami dan sebagainya. Dia kata ketika waktu dia tengah iddah 4 bulan 10 hari tadi sebagainya, tak payah ditawarkan dan sebagainya, biarkan, diamkan je. Yang mula anah dia putus terus, actually tak ada masalah. Dia putus dah, dia tak ada sebarang nasab hubungan dengan suami dia yang melaknat dia, yang menafikan anak dia. Anak dia tak boleh nak ban pada lelaki dah, ban pada mak. Mula anak, nanti kita masuk ada tajuk dia li'an, nanti kita masuk ke tajuk li'an. Al-Baqarah 235. Jadi maksud dia tak boleh dia tasrih cakap dengan jata. Fayajuzu lahu, tapi dibolehkan untuk dia at-ta'rid. Mana menawarkan macam kita sebut tadi. Ka'in yaqulu, sebagai contoh dia berkata, wadattu an yassirallahu li imra'atan salihatan. Dia kata aku nak supaya kalau boleh Allah Ta'ala mudahkan untuk aku seorang isteri yang salihah. Sebut yang tu depan orang tu, depan wanita berkenaan. Tapi dia sebut macam tu sajalah kan, dia tak directly cakap, tapi dia kata yang tu. Ataupun dia cakap secara ni, dia kata inni urid zawaj, aku nak kahwin lah, dia cakap. Dia say something like that. Dia sebut benda berkenaan depan wanita yang berkenaan. Ataupun dia actually bukan wanita sebut pun, pada orang lain pun. Kena ingat peminangan tadi tu atau kata-kata untuk meminang wanita berkenaan jangan disebut hatta depan orang lain pun. Hatta depan orang lain, bukan pada wanita tu sendiri, pada orang lain, depan orang lain pun. Kan, dengan keluarga orang tu ke, dengan siapa saja yang kenal wanita tersebut, tak boleh sebut. Sebut saja benda tu dah melanggar arahan Allah Ta'ala. Fanafil haraj anil mu'arridi bil khitbati yadullu ala adami jawaz tasrih. Jadi menafikan kesalahan ke atas menafikan kesalahan daripada perbuatan membuat penawaran tu untuk meminang, menunjuk kepada tak boleh, yang tak dibolehkan adalah untuk cakap dengan nyata. Okey, faqad yahmilu al-hirsu ala zawaj ala al-ikhbar bi inqidha iddatiha qabla inqidha'iha. Kerana barangkali akan membawa perbuatan kata-kata lelaki ni kata I nak kahwin dengan you, cakap itu, ataupun dia dapat tahu ada orang nak kahwin dengan dia, bimbang nanti kerana sungguh sangat nak kahwin baru, wanita berkenaan akan kata dia dah tamat dah iddah sedangkan tak tamat lagi. Ingat kan, benda macam ni boleh jadi. Kan tak tamat, I rasa tamat dah kot. Siap. I rasa tamat dah, rasa tamat dah. Dia sebut yang tu saja masalah. Pasal tu sebab kenapa jangan cakap pun. Pasal kadang-kadang ketika waktu berkenaan, kadang-kadang ialah manusia ni jadi emosi dia kadang-kadang ada waktu dia tak stabil. Tak kira lelaki perempuan sama je. Kau sebut perempuan kan orang kata saya resis, seksis. Bukan, ni memang macam tu keadaan dia. Kadang-kadang benda tak patut dicakap. Kan? Kan seksi. Kan? Seksis, maksud dia berat sebelah dari segi jantina. Tak sokong siapa. Tapi dari segi masalah emosi tu biasa. Kadang kan orang perempuan dia benda dia cakap. Ni ada saya tengok sekali tu. Dia salah, benda dia buat tu salah. Tapi dia akan cuba cari alasan untuk kata dia tak salah. Macam ni, macam dia bertekak dengan orang. Lepas tu kemudian lama tak jumpa, kemudian jumpa balik. Kemudian bila tak jumpa balik tu, nak tegur tu dia lari-lari. Lepas tu tanya saya soalan, dia kata patut tak dia buat benda kenaan? Saya kata tak patut. Pasal Nabi kata dalam hadis Nabi kata la yahillu limri muslim, tidak halal untuk seorang individu muslim an yahjur akhahu fawqa salas, untuk memulakan saudara lebih 3 hari. Dan orang terbaik di antara mereka berdua adalah yang memulakan beri salam. So Nabi tak suruh kita macam geram berlebihan, let go. Benda dah tamat kan. Tapi kadang-kadang ada orang tu dia macam tak ni. Lepas tu dia kata dah try macam nak tegur, tapi dia macam pandang tempat lain. Dia bagi alasan lagi. Mana dia bagi alasan lagi. Nak bagi excuse bahawa perbuatan dia tak bercakap dengan orang tu valid. Saya kata serius, dia nak bagaimana saya kata. Macam separuh orang tu macam dia malas jumpa mak dia. Sedang kita kata tak usah, jumpalah mak kan sebagai tengok apa keperluan. Tapi mak saya suka mencarut, dia kata. Saya serius, saya kata itu masalah dia lah. Tapi saya takut nanti kan dia cakap saya lawan dia. Dia nakkan bagi excuse perbuatan dia yang tak betul tu, nak suruh saya kata ya. Itu tadi yang seorang tadi. Budak tadi dia marah. Dia kata gini, ini soalan. Dia kata Nabi luar tajuk kahwin lah.
Dia kata apa? Dia kata Ustaz Lee, dia kata budak ni junior saya dekat Yaman dulu. Dia kata ada orang terlanggar, dia bawa kereta terlanggar lembu lah di jalan. Kemudian lembu tu dia tanya siapa tuan, dia pergi ke kampung tanya siapa tuan, semua tak mengaku. Lalu dia pun sembelih lembu tadi, jual. Dia ambil duit yang untuk sembelih lembu tadi, hasil jualan lembu tadi diguna untuk baiki kereta dia yang kemik. Boleh ke tidak? Saya kata macam ni, ini hukum dia tadi sama. Lembu mesti ada tuan. Mestilah ada tuan. Mana lembu liar kat Malaysia ni kan? Kau macam benar buat lawak kan? Tapi dia main macam tu. Saya kata tak boleh. Saya kata hukum binatang tadi tu macam luqatah lah, tak jumpa tuan sekalipun. Kalau kita kata tak nak bagi wasted daging tadi, kita jual kan, tapi duit tu kita simpan, pegang. Kalau tuan dia datang, serah balik. Soalan lagi, boleh tak guna untuk betul kereta? Saya kata kalau kau pakai betul kereta, tapi kena tahu bahawa duit tu kena pulang balik. Pinjam, macam pinjam sementara. Tapi kesianlah orang yang rosak kereta tu, tak ada siapa nak tanggung kereta dia. Saya pun lepas tu saya kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cepat-cepat dia tulis apa? Sorry, gurau je. Jadi dia main pusing. Saya kata tak boleh, bukan barang kau. Saya kata dia tak boleh nyentuh, saya kata. Tapi sekian, kalau orang langgar tiang elektrik pun ada berjumpa kan, cabut kabel elektrik tu jual. Sebab apa? Nak tanggung kerosakan kereta dia. Boleh nyentuh. Masalah budak-budak ni. Dia suka sangat tau. Dia nakkan apa, dia nak bagi excuse perbuatan-perbuatan dia. Jadi macam tu kan masalah tadi, emosi manusia ni ada certain times dia nak menang. Atau sebab macam tadi wanita tadi, dalam keadaan kesunyian, tiba-tiba ada kata orang nak kahwin dengan dia. So apa dia buat? Dia skip mungkin sebulan. Mungkin. Bahkan ada kat Malaysia ni kan ada yang kes, dan nikah-nikah tu punya tak cerai lagi pun ada. Kan ada kes kan? Suami tu tak cerai, tak cerai lagi, dia bini dia kahwin satu lagi. Surat-surat dia dua lelaki. Serius, benda ni berlaku, kan tak berlaku. Kenapa? Kisah dia lah. Memang kita kata tak semua kesalahan kepada dia, tapi kadang-kadang tanpa disedari, benda haram jadi halal. So dengan sebab itu, jangan bagi tahu dia ada orang nak pinang dia. Sebab kenapa bukan dengan dia je, dengan keliling dia pun macam cakap. Sebab sekali terlintas saja bimbang dia tadi. Yang hint tu hint tadi tak ada. Hint tu tadi macam dia cakap kawan ni lah. Mana katakan ni abang pada budak perempuan tadi. Kita kata macam aku cakap bini lah, dia kata nak kena kahwin juga ni, dia kata. Cakap macam tu je lah. Jangan cakap macam adik kau tu kan, bila nak habis iddah dia. Jangan macam tu, jangan sebut. Dia tak boleh sebut. Mana dia cakap berkenaan secara umum, general. Mungkin kahwin dengan perempuan, mungkin dengan perempuan lain, tapi yang penting tajuk dia bukan pada wanita berkenaan. Pasal bimbang macam disebut kat sini, dia kata fana fil haraj, dia kata apa? Faqad yahmiluha al-hirsu, kerana boleh jadi akan membawa wanita berkenaan al-hirsu, kesungguhan, ala zawaj, untuk berkahwin, ala ikhbar bi inqida'i iddatiha qabla inqida'i, untuk memberitahu orang berkenaan dengan dah tamatnya iddah dia sebelum tamat lagi. Bimbang jadi macam tu. tak becok lah kan. So tak lecok, relax lah. Kalau patut rezeki jadi. Tu ada orang tanya saya, dia kata soalan ustaz, dia kata kalau orang tu nak kahwin dua, dia kata macam mana nak tahu dia boleh kahwin dua ke tidak? Saya kata macam ni, pertama sekali, jadi dia kata kalau kadar tu mana? Di mana? Kalau dah kahwin, takdir kahwin dua, dia kata. Macam mana? Senang saya kata macam ni, first thing first, takdir Allah Ta'ala, satu perkara Allah Ta'ala tahu apa kita akan buat dan sebagainya. Secondly, actually kalau dia kata dah tertulis macam ni, ni air ni rezeki saya untuk minum, bukan saya angkat, usahakan, tapi apa? Tumpah, tak dapat minum. Maksudnya kalau usaha dah buat tak jadi, maksudnya anda bukan rezeki anda. Okay, kalau dia kata ditawarkan air berkenaan, sila kita minum, anda tak nak minum, maksudnya anda tak buat asbab saja. Kan maksudnya saya kata abang tu driver van bawa orang daripada Kedah pergi ke Thailand. Dia kata macam mana? Saya kata abang ada buat aktiviti tak, maksud dia usaha untuk kahwin ke? Dia kata tak. Atau abang ingat apa, ada orang nak pinang abang ke? Dia kata dengan dia. Mana abang ada keinginan sendiri, ada keinginan, ada usaha dan sebagainya. Allah Ta'ala buka lah. Kalau bukan rezeki abang takkan dapat. Macam tu lah. Macam dengan masalah pinang tadi. Kalau patut jadi isteri orang berkenaan, patut jadi, dia tunggu pun akan ada lah. Ni tak ada lah, tunggu je macam tak nak tunggu, nanti apa? Gila kau, perempuan tu semua rancuk. Kan? Ada wanita-wanita zaman Rasulullah SAW dahulu yang orang berebut pinang dia. Dia janda dah, tapi orang berebut nak kahwin dengan dia. Macam kisah yang kita akan baca. Yang mana Fatimah binti Qais dipinang oleh lebih daripada seorang. Orang ni pinang. Jadi tanya Rasulullah berkenaan dengan tajuk orang-orang yang dipinang dia tadi. Maksud dia orang pinang dia walaupun dia jadi janda.
Bukannya masa dalam masyarakat kita je pelik sikit. Macam budak-budak. Budak-budak punya anak. Sama. Faham Wa amal mu'taddatur ar-raj'iyah, ada pun wanita yang iddah dia boleh apa? Boleh rujuk semula. Fayuhramu 'ala ta'rid. Kita propose secara hin pun haram. Yang tadi propose secara hin tak apa. Maksud dia macam kata nak kahwin lah sekian sebagainya, tapi tak ni. Allah Taala nanti insya-Allah datangkan apa husband baru yang lebih baik daripada yang dahulu. Cakap macam tu je sajalah kan. Benda macam tu tak apa lagi. Tapi kalau kata yang ini yang kalau anda kata wanita yang dalam talak yang boleh rujuk balik. Boleh rujuk semula, maka hin saja pun dah haram. Hin pun haram. Cakap jelas lagi lah haram. Kan? Tak dan lagi habis iddah dia ni hantar dengan Minang kat rumah kat kampung lagi dah haram. Li'annaha fi hukmi zaujat, kerana wanita-wanita dalam iddah yang boleh rujuk dikira masih dalam hukum isteri orang. Walaupun dia kan 3 kali haid atau 3 kali suci iddah dia tadi, dalam tempoh tak selesai lagi tu dia masih dikira isteri pada lelaki yang menceraikan dia. Dan bahkan dia tak keluar daripada rumah lelaki berkenaan. Dan rumah yang sama tinggal. Dia bukannya diceraikan, dia lari ke tempat lain, lelaki tak lari ke tempat lain. Maksud dia dalam Islam, dia masih lagi dalam keluarga rumah yang sama sehingga selesai iddah dia. Ketika waktu dalam iddah tadi, tanggungan makan dia, pakai dia semua di atas suami yang ceraikan dia. Faham Masa dia hukum masih lagi isteri orang. Yang isteri orang kau pergi Pinang gila apa? Kan? Mula dia cik masalah. Faham Jadi wanita yang iddah ni dua. Satu iddah yang putus, suami mati. Yang itulah yang paling nyata lah, paling yang suami dia apa iddah yang bain 4 bulan 10 hari ketika tempoh berkenaan, maka tak boleh dihinkan, tak boleh dicakap dengan terang, tapi boleh hin saja, bagi macam isyarat-isyarat je. Itu pun tapi bukannya bentuk direct pada dia, macam direct pada orang lain lah dan sebagainya. Manakala kalau dia kata wanita tu masih dalam iddah yang boleh rujuk, mana kena cerai kali pertama, cerai kali kedua, kan? Mana cerai pertama, cerai kedua boleh rujuk lagi, maka inilah mana tunggu apa dia kata dia kena haram langsung. Kalau cerai kali ketiga, dia jadi macam kisah wanita yang mati suami. Kalau cerai kali ketiga suami dia tak boleh rujuk dah. Suami yang pertama dia tak boleh rujuk dah. Mana wanita tadi memang tak boleh rujuk oleh suami dia, tapi dalam tempoh berkenaan still kita akan bimbang, takut disegerakan. Apa kata iddah saya dah tamat. Kan tak boleh. Jadi jangan bagi hin pun pada dia. Jangan bagi cakap nyata pada dia berkenaan akan dikahwini oleh orang yang satu lagi. Faham Okey. Ketiga dalam bab berkenaan dengan tajuk peminangan ni, manustusyira fi khatibi aw makhtubatin, wajaba alaihi yadhkura ma fihima min mahasinin wa musawiin wala yakunu dhalika min al-ghibah bal minan nasihati al-muraghab fiha syar'an. Man ustusyira, siapa yang dimintakan pendapat, fi khatibin, kepada seorang peminang yang itu yang lelaki. Mana ialah peminang yang lelaki, au makhtubatin, atau wanita yang ni pinang. Orang tanya, wanita tu macam mana nak pinang? Mana yang minang lelaki, yang lelaki tak pinang anak kita tanya, cek keluarga dia macam mana sebagainya. Sebelum tu ni kalau anak polis biasalah bapak dia hantar dulu masuk kampung, tengok orang tu macam mana keluarga dia sebagainya. Ini betul. Kalau dia kata bukan polis pun pergilah tengok kan. Zaman sekarang ni bukan susah sangat. Kena ada di Facebook, lagi tahu perangai macam mana. Gambar letak gambar apa? Gambar terkorak ke? Gambar apa kan? Jadi konsep dia kena tahu, cek. Jadi tapi dalam masa yang sama, bila mana barang siapa yang dimintakan pendapat, mana orang datang jumpa, saya orang tu pinang anak saya, apa pendapat awak? Ataupun orang tu datang jumpa kita, saya nak pinang orang tu punya anak perempuan, apa pendapat awak? Okay, orang yang diminta pendapat ni wajib alaihi an yadhkura ma fihima, hendaklah dia wajib ke atas dia menyebut apa yang pada mereka berdua ni tadi. Mana yang lelaki atau yang perempuan tadi, daripada kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan. Dia tu baik anak pakcik tu, tapi suka tidur bangun lewat. Mak dia perlu contoh macam tu kan. Saya biasa nampak dia jarang pergi masjid tu. Contohnya sini dengar sini. Benda ni dikata wala yakunu zalika min al-ghibah, tak dikira sebagai mengumpat. Dan ini yang Nabi SAW buat bila mana ditanya oleh oleh Fatimah binti Qais, dia tanya berkenaan dengan dua orang lelaki yang pinang dia. Yang dalam hadis dekat situ tak sebut. Dia kata apa? Aba Jahmin. Ni mana? Ya, saya. Tapi selalu orang tak nak cakap, takut orang tu tak jadi pinang.
Memang masalahnya kena cakap. TK. Kalau tak cakap nanti kan masalah kita kan masalah nak pinang ke tidak. Masalah sekarang ni okey, contoh ni. Dia kata kat sini kan hadis ni, dalam hadis Sahih Muslim 1480. Okey. Okey. Dia kata ni, dia kata Fatimah binti Qais dia kata anna Abu Amr ibn Hafsin talaqaha al-battata. Fatimah binti Qais kata bahawa Abu Amrin ibn al-Hafsin cerai dia battata, cerai putus, habis tak boleh rujuk dah lah. Wa huwa ghaibun, dalam keadaan dia cerai kan dia tak ada. Fa arsala ilaiha wakiluhu bi syairin, lalu dia kata dia kirim pada isteri dia tadi, Fatimah binti Qais ni, wakil untuk tukar cerai. Dia datang bawa surat dan sebagainya. Zaman SMS boleh. Mana wakil siapa? Selcom. Selcom. Ya betul lah, dia pun bawa mesej tadi kan. Yang menyampaikan mesej daripada A ke B siapa? Selcom kan. Itu wakil lah. Kan zaman dahulu orang tu kita upah. Awak bawa surat ni pada bini saya. Itu cara dia. Mana wakil tak kira siapa. Yang penting dia surat tu memang daripada dia. Okey, jadi lelaki ni Abu Amr bin Hafsin dia ceraikan Fatimah binti Qais. Fasakhitathu. Lalu ialah dia datang ceraikan, kemudian bagilah tepung badi sikit. Kemudian Fatimah Qais marah. Faqala wallahi ma laki alaina min syai'. Dan dia kata, wanita wakil datang kata, tidak ada ke atas engkau, untuk engkau ke atas kami suatu benda. Ini je hak engkau dapat, dia kata. Dia kata itu. Faja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakar zalika lahu faqala laysa laki alaihi nafaqah. Cerai ketiga kan, cerai. So tak ada ruang untuk dia datang dan bercakap tentang ladayya darsalan. Indi dars. Taslibikum qabla aba'an qalil. Ba'da dars. Kisah Asyirah. Ma'adzirah Syekh. Okey. Tak dia telefon video. Dia ke video. Okey. Ini kan nanti dia rekam Asyari Muhammad peluk-peluk Syekh datang. Tak ada orang telefon pakai Tango. Kan Tango kan dia ada video call. Saya buka tak cakap kan 3-4 hari tak ada telefon. Dia tak bagi telefon nak asal dia. Dia selalu cakap. Baik. Jadi bila kena cerai kali ketiga, third cerai, dia tak ada nafkah dah. Jadi wanita ni jumpa Rasulullah, dia kata apa yang suami dia cakap kan, dia bagi sekian suruh keluar rumah. Lalu faqala laisa laki alaihi nafaqah. Nabi kata pada Fatimah binti Qais, tidak ada untuk engkau ke atas suami engkau sebarang nafkah dah. Habis. Kalau ketika cerai boleh rujuk balik, dan actually dia memang di bawah tanggungan kau. Engkau bawah tanggungan dia. Tapi bila cerai yang ketiga, third cerai tak boleh dah. Bahkan wanita tadi kena balik kepada keluarga dia dan sebagainya lah. Fa'amaraha an ta'tadda fi baiti ummi Syarik. Lalu dia suruh wanita ni, Fatimah binti Qais, supaya bereddah di rumah Ummu Syarik. Thumma qalat tilka imra'atun yaghshaha ashabi. Okey. Tapi kemudian baginda dia kata tapi baginda kata wanita berkenaan dia rumah dia ni tadi didatangi oleh sahabat-sahabatku. Duduk datang lintas cik makan dan sebagainya. I'taddi 'inda Ibnu Ummi Maktum. Kau pergi beredah, tahan diri kau dekat rumah Ibnu Ummi Maktum yang buta tu. Okey. Fa innahu rajulun a'ma, kerana dia lelaki yang buta. Tad'ina thiyabaki fa idza halal, dia kata engkau boleh tanggallah pakaian kau sedar salin baju dan sebagainya, tak ada masalah. Dia kata fa idza halalti fa'adini. Bila kau selesai dah habis selesai kau punya iddah, maka bagi tahu aku. Qalat berkata Fatimah binti Qais, falamma halaltu dzakartu lahu. Bila aku telah habis iddah aku sebut pada baginda SAW, anna Muawiyah bin Abi Sufyan, bahawa Muawiyah bin Abi Sufyan wa Abu Jahmin dan Abu Jahmin khatabani, kedua-dua mereka ni telah minangku. Faqala Rasulullah SAW, amma Abu Jahmin, adapun Abu Jahmin ni fala yadha asahun atiqih, tak pernah turunkan tongkat dia daripada tengkuk dia. Dia sedia nak pukul bini. Okey. Wa amma Muawiyah tu, adapun Muawiyah pula fasalu, dia ni budak pelesiran. La malalah, tidak ada harta baginya. Betul dia kata inkihi Usamah bin Zaid, tapi nikahlah engkau dengan Usamah bin Zaid. Tapi bagi tawaran ketiga. Mana orang ni pinang, tapi maksudnya tak ada penerimaan lagi. Dia tak tahu nak terima lagi tidak. Jadi maksud dia bila ditanya kepada Nabi SAW, Nabi kata orang ni suka pukul bini, yang ni tak ada harta, kau kahwin ni. Nabi bagi contoh, bagi yang ketiga. Okey. Jadi kita fakarih tu, tapi aku tak nak, dia kata.
Qala inkihi Usama. Nabi kata, aku dengan Usama. Nabi kata pada dia, fanakahtuhu, lalu aku nikah dengan Usama. Faja'alallahu fihi khairan. Waqtabattu. Mana dia kata, dan Allah jadikan pada Usama bin Zaid ni kebaikan, dan juga aku pun hidup aku selesa, puas. Dia kata, tidaklah macam, dia kata, dia bayangkan Usama bin Zaid ketika itu pemuda juga, taklah tua sangat. Kan kita kata pasal Usama bin Zaid ketika Nabi SAW wafat, umur dia 17 tahun kan, dia kata memimpin tentera. Dan kisah ni kalau dia kata, kalau berlaku pun awal tadi, Usama bin Zaid mana umur dia? Dah 16 tahun jugalah. Takkanlah dia 20 tahun dia 17 boleh, kan? Maksud dia tak masalah. Jadi secara tak langsung kisah ni tadi, Nabi SAW sendiri terangkan keburukan dua orang yang nak kahwin tadi. Tapi dia bukan menjadi sebagai ghibah. Boleh dibenarkan dalam Islam. So, sesiapa yang ditanya berkenaan dengan orang yang nak minang, maka sebut. Kalau tak elok, sebut. Kan, saya tak cakap apa, dia ni baik, suka tolong orang. Kan, kalau ayam hilang kat kampung, dia tolong tangkapkan. Lembu terlepas, dia tolong carikan. Tapi semayang dia tak pergi jemaah. Bagi tahulah. Benda patut bagi tahu. Yang lain tak usah nak cakap benda dalam bilik dia. Yang kita tahu janganlah kita reka. Saya dengar orang kata, tak nak. Saya dengar orang kata tu bukan dia actually ambil zahir saja. Saya dengar orang kata tu kurang ajar nama dia. Kan, maksud dia actually bukan macam tu. Dia actually ambil yang zahir saja. Apa yang nyata depan mata kita, dan kita sebut. Dia ada juga macam kes ni berlaku. Dia kita orang pelajar ni kan. Ada orang datang nak kata anak dia nak dikahwin dengan orang sekian. Tanyalah. Siapa? Kita macam budak ni okeylah, tapi ada tapi dia sebut. Tak dikira sebagai ni. Tapi kalau mungkin dia jadi baik. Pasal macam siapa tadi? Fatimah binti Qais ketika disuruh kahwin dengan Usama bin Zaid, dia tak nak. Tapi dia kata kahwin juga. Tapi akhirnya dia kahwin, dan juga dia tahu bahawa ada kebaikan Allah Ta'ala berikan di situ. Maksudnya kadang-kadang dia tak sangka. Secara asasnya kita kata kita tahu apa yang akan datang. Tapi yang penting tadi macam zahir apa keadaan yang pertama kena bagi tahu. Kalau kata macam dia ni suka pukul bini, kita cakap itu kan, suka pukul perempuan sebagainya. Lepas tu lelaki tu kata tak apa, anak saya cikgu taekwondo. Dia cakap yang tu, senyum lah, tak ada masalah lah. Dia rasa anak dia tak ada masalah, dan go on lah, kan. Lepas tu kata anak orang ni selalu travel. Tak apa, anak saya travel juga. Kan mungkin ada satu kan, bila dia kata orang ni suka jalan jauh-jauh, tinggal bini. Tu bini dia tinggal di rumah. Jadi dulu cerai dah, sekarang nak kahwin satu lagi. Jadi orang yang baru ni kena tahu apa perangai suami dia. Lepas tu orang tu kata, tak apalah, anak saya pun travel juga. Kan? Itu terpulang masing-masing. Kurang-kurang kita kata pemberitahuan tu berlaku. Dan memang kita kata macam cakap lah, bimbang cakap cerita, takut kita cerita lalu tak jadi perkahwinan berkenaan. Itu seram pula. Itu masalah. Okey, kalau itu masalah pula lah. Itu masalah lain. Tapi yang pentingnya tadi, kalau dia kata di pemakluman tu ditanya, jawab biasa je. Jawab biasa lah. Janganlah lebih-lebih. Kalau jawab biasa tak apa. Contoh macam kenapa? Apa kau cakap dengan orang tu? Aku cakap anak kau tak pergi sembahyang jemaah. Betul lah. Dia kata betul lah. Tak pergi sembahyang jemaah, apa masalah dia? Tu part yang kita kata benda berkenaan benar. Itu je. Ceritakan apa yang zahir. Jangan cerita benda yang tak tahu. Dengar kata dalam bilik dia. Dan kata tak boleh. Yang biasa saja. Apa yang kita tahu tentang perangai orang berkenaan. Kalau kita tahu dan cakap. Tak tahu dan diam-diam. Yang tambah-tambah pula. Maksud tambah ni masalah dia. Okey. Faham Ya. Cerai tak boleh rujuk atau talak 3 sekali boleh? Cerai? Tadi dia cerai yang tak boleh rujuk tu maksud dia cerai yang either, kalau kita di Malaysia ni pakai cerai kali ketiga atau cerai talak 3 sekaligus. Kalau di Malaysia punya fatwa, kita di Malaysia pegang dengan pendapat Umar yang menjadikan boleh 3 sekali. 3 sekali itu memang dipegang oleh 4 mazhab. Bahkan jumhur para ulama selepas daripada Umar punya zaman semua berpegang dengan 3 jatuh 3, 4 jatuh 4, 5 jatuh 5. Cuma dalam hadis Nabi SAW, perbuatan berkenaan Umar laksanakan sebab orang ramai suka kenakan bini. Kita belajar berkenaan tajuk zihar. Kan dia gunakan benda berkenaan untuk takutkan bini. Lepas tu rujuk balik. Dia bantai 20 talak, kemudian mari sini. Dia kira yang buat lagi. Dia macam tu. Tak boleh lah. Jadi Umar dia nampak orang main dengan talak. Lalu dia laksanakan apa orang buat. Sebut 5 jatuh 5. Berapa dia sebut, jatuhkan terus. Dengan sebab itu orang mula jaga mulut, tidak main-mainkan talak untuk takutkan bini. Faham? Dengan sebab itu Umar punya fatwa tu dipakai straight sampailah 4 mazhab yang datang 4 mazhab dan sebagainya. Tapi bila datang para ulama seperti macam Ibn Taymiyah rahimahullah sebagainya, dia datang dia ungkit balik benda berkenaan. Dia kata memang dalam hadis Sahih Muslim sebut mana talak ketika awal Islam, ketika zaman Rasulullah SAW, zaman Abu Bakar, awal zaman Umar 3 jatuh 1. Sebut 3 ke apa, jatuh 1 je.
25 pun jatuh satu je. Tapi bila timbul orang ramai bermain-main sebagainya, memainkan talak kan, bahkan wanita jadi sakit jiwa kan, asyik kena ugut je. Kang 20 kan. Jelas sekali. Maka benda berkenaan ni kita kata kena berlaku adil. Jadi dengan tu Umar kata laksanakan. Dan memang kita kata banyak perkara. Contoh macam Umar pernah sekat orang-orang Arab berkahwin dengan perempuan Parsi. Sedangkan kita kata mana ada halangan dalam Islam nak kahwin dengan perempuan Parsi. Kahwin dengan perempuan mana kau nak kan. Tapi masalahnya Umar tak benar. Sebab apa? Dia dapat lihat dekat situ akan mula pertama ialah orang Arab tinggalkan perempuan, orang lelaki tinggalkan perempuan Arab nakkan perempuan Parsi. Mata hijau mata biru, rambut hitam tak kerenteng-kerenteng. Orang Arab kerenteng-kerenteng sikit, dia jarang rambut ikal. Contohnya itulah. Jadi automatik dia jadi masalah. Jadi pelaksanaan tu berdasar pada zaman lah. Jadi betul tu kalau dia kata fatwa macam di Yaman, ketika nak kalau hukum macam tu lah, orang cerai bini dia lebih dengan 3 dan 1 dan sebagainya, hakim akan tengok orang tu siapa. Tanya dengan bini dia, biasa lelaki kau macam ni ke? Suami kau macam mana kata-kata mulut dan sebagainya. Kalau memang lelaki dia jenis suka ugut bini dan sebagainya, hakim jatuhkan terus. Apa yang disebut jatuhkan semua sekali. Jika tidak katakan lelaki dia bukan macam tu, itulah first time berlaku. Pasal tak boleh tahan marah sangat sebagainya, maka hakim jatuhkan 3 jatuh 1. Dia berdasar pada keadaan. Sebab dulu dalil terdatang pasal para sahabat takkan mandai-mandai benda ni tak mampu. Kena faham macam tu je. Para sahabat, kita boleh kata para sahabat melakukan bid'ah, tak boleh. Pasal diorang ni adalah faqih. Fuqaha para sahabat ni macam Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, Ibnu Mas'ud. Mereka ni antara ada 7 orang sahabat Nabi menjadi rujukan dalam masa fiqhiyah. Maksudnya ada benda kadang-kadang Nabi tak sebut pun tapi diorang sebut. Maka kita kata para ulama ambil iktibar kata-kata mereka ni sebagai benda yang dirujuk pada Nabi sendiri. Cuma tak sekuat apa yang datang dengan dalil, tu je. Faham tak? Jadi tapi fatwa mereka valid. Bukan kita kata mereka ada-adakan, mereka reka agama, tak ada. Hasyalillah kita tak cakap macam tu. Faham? Dan sebab itu apa yang dibuat oleh 4 mazhab ni bukan bid'ah. Ni bid'ah lah ni. Kan tengok Nabi SAW 3 jatuh 1. Abu Bakar 3 jatuh 1. Umar awal 3 jatuh 1. Kita nak kata Umar berbid'ah ke? Tak boleh tu, tak kena. Kata apa-apa ni kaedah apa-apa yang dibuat oleh para sahabat Nabi SAW, yang kata jumhur pegang satu, yang seorang tu pegang yang lain, maka kita tak kata seorang tu bid'ah, kita kata yang ini yang kita bersama dengan ini. Dalam bahasa sama tajuk Umar tadi, yang ramai bersama dengan dia. Sebenarnya ketika dia tukarkan tajuk tadi, yang beramai bersama dengan dia. Sebab kenapa tabi'in yang datang lepas tu berfatwa dengan fatwa Umar keluar kan? Mana 3 jatuh 3. Sebab tak nak bagi lelaki-lelaki ni apa, main-mainkan bini. Kan cerai banyak-banyak, apa tu kemudian? Macam sini. Yang buat lagi. Tak nak buat macam tu. Faham? Jika tidak main-main kan, perempuan tu macam habislah, lepas ni tak ada lelaki aku boleh rujuk. Kalau dia tahu ada lagi kan, Wan boleh rujuk balik. Kan dia lawan dulu. Kemudian pujuk lah kan, pujuk lelaki tu. Kan dia kalau kata bantai 3 terus, macam mana? Kali rujuk dah. Itu fahaman mereka lah. Jadi secara asas tadi dikatakan apa fatwa para sahabat laksanakan tadi kita pakai. Faham? Yang kita kata bid'ah pula, jangan membid'ahkan para sahabat. Jadi tak pernah dibuat di orang. Okay, para ulama tak pernah buat. Ibn Taymiyah pun tak kata para sahabat berbid'ah. Jadi kena faham Okay. Jadi wanita yang dimaksudkan dengan tak boleh, yang kita boleh isyaratkan tadi adalah pertama wanita yang isyarat. Bukan cakap, isyarat. Isyarat maksud dia macam bagi hin-hin tu, wanita yang mati suami, wanita kena cerai kali ketiga. Tak baik Kalau wanita yang masih lagi dalam iddah, boleh rujuk, jangan cuit. Cakap jangan, isyarat jangan, semua jangan. Semua tak boleh, haram. Pasal dia masih lagi hukum isteri kepada suami yang boleh rujuk dia balik. Maksudnya wanita yang masih lagi bawa cerai pertama, cerai kedua. Jelas? Baik. Bahkan kata-kata seseorang dalam menerangkan tentang tentang kedudukan peminang atau yang dipinang tadi, okey, adalah daripada nasihat, daripada perbuatan menasihati yang digalakkan dari segi syarak. Mana syarak suruh kita buat, so kita buat. So Nabi SAW ada contoh utama kita dalam perkara tersebut. Bila Fatimah Qais tanya dengan dia, bagi tahu siapa yang meminang, Nabi kata ini macam ni, ini macam ni. So maksudnya perbuatan Nabi tadi adalah amalan kita. Jadi jangan cari alasan tu nak kutuk orang, kan? Saja menyampah, memang aku tak suka dengan dia. Kalau dengan kita tak boleh berlaku adil, dan jangan bagi keluar pendapat. Kita suruh orang lain yang berlaku adil. Jangan tanya saya lah, saya berat sebelah sikit, saya tak suka budak ni. Awak tanya orang lain. Cakap yang tu. Boleh juga. Kita halakan orang tadi, tapi kita tahu daripada berkenaan tak ada salah pun. Kita hala pada orang lain untuk cakap.
Bahkan kita tu macam tadi lah, bahkan tapi kalau ikut pengarang kita, dia kata apa? Wajib sebenarnya untuk kita menjelaskan perangai-perangai orang tertentu. Kadang-kadang ada terbohong ke kan, bau apa BA tak habis lagi dia kata buat master. Serius kak, benda ni saya jumpa. Memang kita pernah jumpa ada orang macam ni. Manusia hidup kan, ijazah pertama tak habis lagi, dia kata tengah buat master. Bahkan pak mentua tu macam pening kepala tengok biar benar. Sekali bila datang Umar Persatuan kan, jumpa kita orang kan yang senior ni, pak mentua yang budak yang ni lah, yang ustaz tengah buat PhD ke? Kawan-kawan saya, tu Haji, saya BA pun tak lepas lagi. Bahkan menantu dia dah master. Kan dia tengok macam tak cikai je. Kan tengok abang-abang ni lagi best daripada menantu dia. Lepas tu dia jangkakan abang-abang ni ada PhD. Abang-abang kata BA pun tak ada lagi. Salah. Kadang-kadang macam ni tu, ada orang dia cek nama dengan ijazah. So kadang-kadang kalau dia kata orang tahu macam tu, kita tak pasal cakap lah. Kita kata ada masalah sikit ni bab ni. Lain, alhamdulillah dia rajin pergi masjid dan sebagainya. Tapi bab tu dia ni sikit lah, cakap sikit pelik. Itu je. Tapi ustaz, kita yang bertanya ni mestilah dia nak verify. Tanyalah second opinion. Memanglah. Opinion je. Bias. Ya, tapi masalahnya kalau dia kata budak tu dibenci oleh semua orang, macam mana? Mungkin dia baik, anda tahu? Mungkin dia baik. Saya ingat dulu seorang budak tu, dia nak kahwin dengan anak Syekh Arak. Seriously. Yang tukang tolong kawan saya di Pinang dan sebagainya. Itu kawan saya kata, Li, anak budak ni nanti anak cakap bila orang tanya anak nak cerita macam ni je. Yalah, ceritalah betul. Cakap saya tak kenal budak ni. Dia kata, siapa budak ni? Saya tak kenal. Tapi Pinang dia tukang urus. Jadi orang tanya dia ni siapa? Saya tak kenal dengan budak ni. Tapi budak ni datang dari sekian, datang belajar dan sebagainya lah. Jawab macam tu lah. Jawab direct, tanpa ni. Puji tidak, nafi tidak. Kau tak kenal kan? Itu pula lah. Saya kata cakap terus terang lah, janganlah sorok-sorok. Kalau sorok nanti kan kita tanggungjawab. Saya kata dengan kawan saya, dia kata, anda cakap macam ni Dia kata, cakap lah yang nyata, yang terang. So tak boleh sorok-sorok kan. Nanti kan dia lepas kahwin dia bawa alamak kan. Alamak. Okey, faham Keempat, antara adab-adab peminangan adalah peminangan hanyalah janji untuk berkahwin dan juga memulakan keinginan bagi perkahwinan. Jadi menunjukkan minat untuk perkahwinan. Dan ia bukanlah perkahwinan. Ulang lagi. Peminangan adalah hanya semata-mata janji untuk berkahwin dan memulakan keinginan untuk berkahwin. Bukan perkahwinan. Bukan macam Muhammad Saleh kata, disaksikan oleh bulan, bintang dan matahari. Kan? Kemudian tak kahwin pun last sekali. Kan? Mana punya sayang ni kan. Bulan, matahari jadi saksi. Ya benar kan. Bukan perkahwinan kan, tak boleh. Mana apa yang batasan Islam. Kerana itu kekal kedua iaitu yang meminang dan yang dipinang. Lelaki yang meminang dan wanita yang dipinang tadi, keduanya kekal sebagai apa? Sebagai orang asing di antara satu sama lain. Tak ada macam dah jadi tunang dia, so ada lesen, boleh jalan-jalan kan, naik motor ke, naik basikal ke, tak boleh kan. Tapi kita naik motor, Ustaz, naik basikal je, tak ada pegang pun, walau tak pegang, walau tak peluk. Faham? Tapi benda betul, masyarakat kita pelik kan. Kadang-kadang dalam masyarakat kita ni, sepupu, tahu sepupu yang boleh kahwin tu, sepupu boleh kahwin, boleh kata tak apa, ada sepupu je macam adik-beradik. Dia cakap yang tu, mana tak boleh lah kan. Bahkan ada saya dengar lu, ada orang tu kan, dia okey, dia bawa sepupu, anak saudara sepupu apa, tinggal tidur, dia anak dara 2 orang 3 orang kan, bawa sepupu lelaki 2 orang yang bayi kurang 2 orang, tidur kat rumah tu. Saya kata dia benar, tapi ada sepupu je. Saya kata Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi, kahwin dengan anak Rasulullah, anak saudara sepupu dia. Mana Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak saudara sepupu pada Ali. Faham tak? Halal kahwin, apa hal pula kita, dan Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahsh, anak mak saudara dia, kan sepupu tu. Yang pelik ni kita macam, tapi sepupu alah macam dia beradik dah, tepuk tampar. Janganlah, gila apa? Haram-haram lah. Kan degil kan? Dia macam saya tak faham kenapa. Tapi memang saya faham ada masyarakat kita di Malaysia ni, dia macam dia pandang kahwin sepupu tu, dia je kahwin. Apa salah pula dah halal dalam Islam? Asal pula tak boleh? Kecuali anak susu. Anak susu ialah betul tak boleh kahwin.
Adik-beradik susu kan, tak boleh kahwin, betul. Itu mahram. Haram selama-lamanya. Macam mana adik-beradik betul? Nah, ini kita kata yang tak ada kaitan ni. Kan sepupu, sepapat dan sebagainya kan. Anak saudara atuk nenek saya. Macam tu. Tak boleh, kan? Tak boleh. Walaupun saudara mara sekalipun jangan. Mana kita tahu orang ajnabi. Itu tak boleh. Apa lagi yang tunang? Lagilah tak boleh. Tapi kena tahu, kenal. Walau tak ni. Actually, dakwaan bahawa kenal dahulu sebelum kahwin tu. Pasal dakwaan. Pasal apa benda tu dipakai zaman sekarang dari segi masalah kata-kata. Actually dari praktikal, bersepah. Yang lepas kahwin sebulan bercerai terus. Berkawan 5 tahun, 10 tahun. Kan? Tunggu duduk kawan tu masuk universiti, kawan duduklah kat rumah tunggu. Tunggu. Seorang masuk universiti, seorang tak masuk universiti kan. Tunggu. Tapi lepas kahwin, siap. Ada orang telefon dia datang jumpa saya. Dia kata dia ingatkan benda tu guna-guna. Dia kata guna-guna. Takut ada apa? Diorang ni dipisahkan dengan sihir. Saya kata apa cerita? Dia kata seorang A, lelaki ni, dia nak kahwin dengan B, perempuan lah. Okay. Nak kahwin lah. Mak dia sekat. Mak si A ni sekat. Tak nak kahwin juga. So last sekali mak dia kan, okey lah, tak apa, kahwin lah. Kahwin. Lepas berapa? Tak sampai setahun pun dah bercerai. Okay, padahal gila-gila nak kahwin. Lepas tu diorang tanya saya, dia kata apa pendapat ustaz, adakah diorang ni kena sihir? Saya kata soalan saya yang kita sebut itu, apa expectation sebelum kahwin? Expectation A sebelum kahwin, apa yang diharapkan? Dan B pula macam tu juga, apa diharapkan? Pasal ketika tengah advertisement kan, tengah promosi diri masing-masing, yang ni pun handsome, ketiak tak ada bulu. Yang perempuan ni pun sama. Kan semua cili pakai minyak wangi dan sebagainya. Semua, mana ada orang busuk? Siapa dengar budak-budak pergi dating yang busuk? Angkat tangan. Yang busuk semua tu tak cakap apalah. Kan? Betul tak? Mana orang pergi dating busuk kan, semuanya wangi. Kan handsome, beauty. Mana ada datang janggut macam ni? Kan? Pergi dating kan, semua orang macam tu. Jadi lepas perkahwinan, sifat asal akan muncul. Itu masalah pertama. Sebab kenapa bila orang tua jumpa budak-budak lelaki nak kahwin, tengah mau nak kahwin kan, sibuk nak kahwin. Kalau anda kata cerita macam budak menanti lelaki tu baru akad nikah, dia kata sabar banyak, kata banyak bersabar. Jangan cepat-cepat mulut tu dilepaskan cakap bukan-bukan. Dengar betul-betul. Kalau rasa tak ni, tutup telinga. Lari keluar rumah ke tak apa. Jangan ni. Dia nasihat orang tua. So, lelaki patut sabar lebih. Perempuan tak sabar tak macam mana? Kan? Lelaki patut sabar lebih. Tapi bila jadi kes macam tu, macam mana? Dia tu kata ada guna-guna. Saya kata masalah expectation diorang benda. Kan? Sebab kenapa kita kata kenal dahulu sebelum perkahwinan, bohong. Satu penipuan zaman sekarang. Kan? Nak kenal dia, kadang-kadang bukan kenal dia direct tau. Nak tahu kenal dia betul, bukan dia yang advertise. Tanya orang keliling dia. Jumpa kawan dia, budak tu macam mana? Kentut kuat. Dia kata itu. Kawan dia kata itu. Dia cakap macam tu tak? Kan kita tak tahu benda berkenaan, tapi tanya kawan dia. Kawan dia akan ceritalah. Dia ni tak boleh makan lahap, sekian sebagainya. Itu cara dia. Hantar orang yang lain kan, kena tengok dia berjauh. Tapi perempuan kan, dia tahu cerita siapa sebenar. Itu lebih baik. Pasal sebenarnya macam kita kata, seorang manusia tu, saudara dia adalah cermin diri dia. Jadi orang tu nampak sebenarnya kesalahan dia. Dia tak nampak, dia gaduh nak menang je. Kan dia rasa dia betul semua. Tapi kan, kawan-kawan dia kata apa? Dia jangan debat, ini semua nak menang. Dia halah pun nak menang. Apa dia cerita kena tahu. Kan, jadi so expectation lelaki tadi bila nak kahwin, atau perempuan tadi bila nak kahwin, macam tu juga. Tanya kawan dia ni siapa, apa benda dia buat dan sebagainya, macam mana dia habiskan waktu dia. Benda berkenaan penting. Kan, dia macam ni suka baca Quran depan orang, tapi dalam rumah dia suka dengan nyanyi. Itu salah tu. Kan? So expectation lelaki tadi bukan maksud terus dia kata perempuan ni hipokrit. Dia kena kata kena ajar lagi. Macam tu lah. Tak ada macam diharap-harapkan kan, dengar daripada ni nampak ngaji Quran sedap, tiba-tiba nak kau nyanyi. Sekarang ni kan, mana keluar-keluar baca Quran sedap, kemudian tiba keluar ilmu nyanyi. Contohnya lah kan. Tak kata orang. Okey. So dia giat nyanyi sebenarnya. Kan? Baca Quran je lah. Jadi guru jadi nyanyi buat apa? Contoh macam dia minat nyanyi. Okey. Maksud dia lelaki tu bila nak kahwin perempuan tu, dia ada expectation. Perempuan ni macam mana? Suka dengar lagu Inggeris. Okey, fine. Dia tahu dah perempuan macam ni. Jangan mula dia bayangkan baca Quran, tiba tengok baca dengar lagu Inggeris, mula pening kepala. Dia bayangkan isi tadi konon I nak pergi baca Quran sekarang ni, waktu mula kenal tu. Sorry lah, I hari ni ada baca Quran. Ada kelas Al-Quran dengan ustazah. Kan, dengan ustazah. Sekali lepas kahwin macam lelaki jugalah.
I nak pergi sembahyang jemaah ni. Kan rupa-rupanya bukan. Jadi expectation tadi penting. Tapi cara kita kenal seorang tu bukan kita. Sebab kenapa mak bapak orang tua-tua dahulu dia tahu nak tengok bakal menantu, dia tengok siapa? Mak bapak. Tengok mak bapak lah. Kalau mak bapak dia yang cukup carut dia, so dia respect benda anak dia. Macam tu, simple je. Dia tengok macam tu. Dia kaji mak bapak orang tu. Cara hidup mereka macam mana. Kan bapak sembahyang ke tidak. Benda macam berkenaan kena kira. Ni kalau dia kata bapak sembahyang culas, betul kena harapkan menantu pakai sembahyang penuh. Masalah lah. Jadi sebab kenapa kita kata kenal yang kita kata kahwin, kenal sebelum kahwin, berkawan lama-lama dan sebagainya, itu bohong, dusta. Pembohongan era zaman kita sekarang ni. Kan zaman dahulu punya actually berjaya je kahwin. Dan berjaya je kahwin kan. Actually minang paksa-paksa lagi. Jijik air mata ketika akad nikah tu kan. Tak nak kahwin. Tapi lepas kahwin elok je pula. Kan? Itu actually kena faham betul Pasal yang halal lebih baik daripada yang haram. Jelas? Okay, jadi itu ada adab kepada peminangan. Ya. Kalau misalkan kes yang dua pasangan tadi, kalau sebagai perempuan, maka mertua tak suka kat perempuan, macam mana kita nak buat? Kalau sekiranya bakal mentua tak suka yang perempuan, okay, kenapa soalan tak suka? Dia ada calon sendiri ke? Tak kaya. Tak, bukan. Dia normally bukan masalah kaya. Kalau perempuan lah, tak timbul tajuk. Kalau lelaki mungkin. Kalau perempuan, alasan sebab apa? Biasa tau, mak dia dah calon sendiri. Dia ada calon dah. Aku nak anak datin sekian, dia kata. Dia dapat. Itu biasa. Kalau dia kata perempuan, biasa ada calon lain. Dia actually kena dia macam tu. Kalau perempuan, biasa kalau mentua tolak, dia dah ada calon dia sendiri. Tapi mak tu dia kata anak lelaki dia belum bersedia untuk berkahwin. Itu bukan, itu dia yang tak nak. Okay, itu benda macam tu. Dia tak nak jumpa perempuan lain. Okey, itu cerita macam tu saya pernah tengok satu sekali. Ada satu keluarga dekat Kedah. Dekat Kedah Dekat Kedah cerita. Saya pergi lah waktu Minang saya pergi. Tapi oleh kerana yang pegang urusan bukan mak. Mujur bukan mak dia. Yang pegang siapa? Atuk. Pasal bapak actually yang budak lelaki tu pandai. Apa dia buat tau? Dia tak tackle, dia tak tackle ni, dia bukan tackle budak tu awal. Dia tackle bapak budak tu. Bawa jalan pergi makan, pergi cari batuk rumah tu, pergi rumah sekian sebagainya. Dia tackle orang tua dulu. Jadi dalam ramai tu kan mak perempuan berkenaan yang kebetulan tak suka dengan dia. Pasal ada calon sendiri. Tapi katalah alasan budak perempuan tak cukup sedia lagi dan sebagainya. Tapi keluarga dia suka dah dia. Kebetulan pula mak perempuan tadi dia diceraikan oleh bapa perempuan berkenaan. Jadi dia saying tak ada pada dia. Dia tak cakap apa sebenarnya. Jadi atuk dan uruskanlah bapa kepada budak perempuan tu punya bapa. Uruskan, apa masalah dia? Kan mak dia tak ada cakap apa pasal ketika tu dia punya ni. Itu sebab kenapa kalau pandai tackle orang tua dulu. Kadang dia kata tengok kalau bapa dengan mak siapa dominan? Tak, siapa dominan? Bapa dengan mak tu siapa yang dominan? Pasal ada keluarga tu yang saya perasan dia tak suka menantu lelaki. Mak tak suka menantu lelaki kan. Sampai kan bapak tu bawa nikahkan sendiri. Tu ada nikah dekat tempat lain. Tak boleh kahwin dekat Kelantan, nikah kat Shah Alam. Bapak tu datang turun, nikahkan. Dia ke Kelantan turun, saya dia nak tertolong anak dia kahwin. Pasal kalau balik kampung, nanti mula ada pula seorang datang, nak kocok, dia kata. Itu masalah. Jadi tak nak macam tu, dia bawa turun ke bawah. Bapak dia buat. Tu ada. Tu jadi kadang-kadang kejayaan perkahwinan tadi tak semestinya dengan bentuk yang kita bayangkan kena lari-lari banyak pokok, terjun sungai, tak payah. Cari siapa dalam keluarga tu yang dominan. Faham tak? Jadi kalau macam mak tadi tu, dia macam ada saying. Dia boleh cakap. Tapi masalah sekarang ni kita kata nak redakan. Dia bukan sehari dua. Kalau dia ada calon, dia dalam kepala dia bayangkan calon tu nanti akan masak kek. Dia tengok dah budak tu masak kek. Yang ini bakal menantu tak dia masak kek. Siap kata. Kan? Dalam kepala dia ada bayangan. So jadi masalah benda tu makan masa. Dia nak buang yang lama, nak ambil isi yang baru, payah. Dengan sebab itu kita ambil hatilah. Dan jangan pula si isteri tadi tu, kalau dapat kahwin dengan laki dia, tarik laki dia jangan balik rumah pula. Tak naklah balik rumah you, nanti mak you marah I, bla sebagainya. Jangan buat macam tu. Kan perbuatan tadi menyebabkan anak lelaki atau suami dia tadi dapat tempat tiket ke neraka. Kalau sayang betul, dia kena downkan diri dia. Bukan dia paksa atau ajak suami dia supaya ikut perangai dia, tak boleh. Itu konsep dia. Kalau kita kata nak paksa orang ni sayang ni, actually benda ni aturan Allah Taala. So first thing first, manusia nak sayang kan, nak orang sayang kita. Dalam hadis Nabi SAW, dia tak payah pakai lah kayu kokak ke cincin dayar dia. Iza ahabba. Dia banyak orang masalah, dia suka pakai benda bukan.
Okey, contoh macam ni. Dalam hadis Bukhari hadis Muslim. Okey. Contohnya ni. Ni maksud asal. Kita kata kalau orang tu kata nakkan disayangi, nak orang sayang dia, bukan baca hadis ni, beramal dengan hadis ni. Beramal dengan isi kandungan hadis ni. Dalam Bukhari pendek, Muslim panjang sikit kot. Okey, Muslim panjang sikit. Baik, dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari hadis ni muttafaqun alaih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sungguh Allah Taala, idza ahabba 'abdan, bila Taala sayang seorang hamba itu, da'a Jibrila, Allah Taala akan panggil Jibril. Faqala, lalu Allah Taala kata kepada Jibril, inni uhibbu fulanan, aku sayang si fulan tu. Fa'ahibbah, maka sayanglah engkau kepada dia. Qala, Nabi sabda, fayuhibbuhu Jibril, lalu Jibril pun sayang pada dia. Thumma yunadi fis sama', kemudian Jibril akan seru pada di langit. Mana Jibril lepas terima arahan Allah Taala, dia akan seru penduduk langit. Fayaqul, dia berkata, innallaha yuhibbu fulanan, Allah Taala sayang si fulan. Fa'ahibbuh, maka sayanglah kamu semua kepada dia. Fayuhibbuhu ahlus sama', lalu dia akan disayangi oleh penduduk langit. Qala, Nabi kata, thumma yudha'u lahul qabul, lalu akan ditulis untuknya penerimaan, acceptance. Dia bukan semesti kaya, masa dia orang terima dia. Dia cakap, okey, tak apa. Dia mudahkan kehidupan dia. Kadang dia cakap, dia benda simple je. Orang lain dia hantar tak jadi, hantar dia selesai masalah. Mana benda tu tadi bukan benda sebab dia pakai kain kokak atau tulang duyung atau buntat ular atau sekian, bukan. So Allah Ta'ala sayang dia. Pasal hati manusia ni kan, dia di kawalan Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain dia berkata, innal qulubal, hati-hati manusia ni semua kaqalbin wahid, seperti hati yang satu, fi ismi'ir rahman, pada jari-jari Tuhan yang Maha Penyayang, yuqallibuha kaifa yasha, dia bolak-balik macam dia nak. So bila kita sebut berkenaan hati manusia, tak boleh kita usahakan dengan cara-cara pelik. Kita bagi hadiah pun tak mesti sayang kita. Jadi sebenarnya sayang sebenar apa tahu? Nak Allah Ta'ala ubah. Sebenarnya jadi kes, kan saya cerita dulu kan, ada kisah orang saya kenal, kan mak mentua tak suka sangat sungguh dengan dia, sampai kan mak mentua dia buat sihir, pisahkan dia dengan isteri dia. Dan budak ni gangster, seriously gangster. Saya pelik kawan saya pelik sikit. Dia budak ni gangster Kuang Rawang. Tapi bila time jadi kes ni, dia tak boleh nak ni isteri. Apa, dia tak settle. Nak kata cerai isteri tidak, nak kata isteri pun tidak, nak kata cerai pun tidak. Tapi sama satu hari tu dia ngadu dengan saya. Dia kata, macam ni Ali, saya lama tak jumpa dia. Dia kata macam nak buat ni kan. Dia kata apa, dah berapa tahun, waktu tu 4 tahun, hampir 4 tahun tak settle masalah. Dia nak pergi sana, sampai kan bekas isteri dia yang tak cerai lagi tu dah siap ada pak baru dah. Tapi dia gangster. Saya ulang lagi, dia gangster. Ajak gaduh mudah aja. Tapi peliknya jadi macam tu. Dia macam mati kutu, tak tahu nak buat apa. Saya pula kata dengan dia, bila dia mengadu, saya kata dengan dia, aku tak boleh ajar kau benda pelik, tapi aku ajar kau satu benda yang Nabi SAW ajarkan. Dia kata sepertiga akhir malam Allah Ta'ala turun ke langit dunia, Allah Ta'ala akan berseru, tak ada kesiapa yang nak minta aku berikan, tak ada minta taubat aku berikan taubat, tak ada minta ampun aku ampunkan. Jadi saya kata dengan dia macam inilah, saya kata bangun sepertiga akhir malam dan bersihkan diri kau, solat 2 rakaat, bukan hajat. Saya kata bukan hajat, tapi lepas solat berkenaan kau doa lah, minta apa kau nak. Saya tahu dia buat ke tidak. Tapi lepas 2 minggu saya jumpa dia, kali ni muka dia happy. Dia tengah beli kuih kan, kalau Tuan Mazhar dia peluk belakang, dia saya belakang, tengok muka dia happy. Kalau tak hari tu muka tak, ya Allah kan. Dah dengar dengan pertama tak semayang pun ni satu benda. Dengan keadaan macam tu memang teruk, kesian. Tapi kita nak ajar benda kan tak reti. Saya kata dengan dia macam lah, doa. Lepas dia kata lepas 2 minggu saya jumpa tu, kan dia kacau, saya tengah beli kuih kan. Lepas tu dia kata, saya kata macam mana? Alhamdulillah Ali, dia kata settle lah. Dan masa 3 hari dia bangun seperti akhir malam, Allah Ta'ala makbulkan doa dia dengan jadikan dia nak pergi jumpa mak mentua dia. Tiba jumpa mak mentua dia, tahu mak mentua dia kata apa? Dia kata, Man, kalau apa nak datang ambil anak, ambil lah, mak tak marah. Selama ni mak tak bagi datang ambil. Dia berkata tak ambil barang. Lepas tu kan last sekali kan, dalam 2 minggu lepas tu dia terjumpa saya sekali lagi. Dia kata, Li, waktu aku suruh rujuk balik bini aku, apa pendapat kau? Sebenarnya muka dia. Dia pelik, dia pening. Dia kata apa tahu? Dulu menyampah gila orang tua dengan dia. Menyampah memang total. Sampai kau usahakan dia orang tak ada kahwin. Tapi dah kahwin, dah anak 3, tapi mak mentua dia masih lagi tak suka. Jadi nak cakapnya, saya kata doa, minta Allah Ta'ala. Pasal hati manusia yang boleh balikkan Allah Ta'ala, bukan kita. Yang kita kata buat macam mana pun kita bagi hadiah, walaupun macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Nabi SAW, Allah Ta'ala kata apa? Walau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau kau infakkan apa di dunia ni semua sekali, ma'allafta baina qulubihim, kamu takkan jinakkan di antara hati manusia. Kalau infakkan juta-juta kita infak kan, hati manusia tak akan lembut.
Tapi yang melembutkan hati manusia adalah apa? Allah Ta'ala. So macam tu lah, kejarlah pada Allah Ta'ala. Ni kadang orang tu salah solution, tahu tak? Pergi ambil air jampi lah, jumpa ustaz, mak mentua saya payah sikit. Ni sembuh kat muka mak mentua. Lagilah mak mentua marah. Masalah betul. Kan dia cari solution salah solution. Pasal macam dalam hadis Nabi ni kata, kan bila Allah Ta'ala sayang seorang hamba, Allah Ta'ala suruh Jibril sayang. Bila Jibril sayang, malaikat sayang, mana Jibril seru pada malaikat penduduk langit, sayanglah pada si fulan. Maka bila disayang oleh Allah Ta'ala, sayang oleh Jibril, sayang oleh penduduk langit, malaikat semua sayang dia, maka dia tulis untuk dia penerimaan di muka bumi. Dan wa idza abghadha 'abdan, Allah Ta'ala murka, marah, benci seorang hamba, da'a Jibrilah, Allah Ta'ala seru Jibril. Fa yaqul, lalu Allah Ta'ala berkata, inni ubghidu fulanan, aku benci si fulan ni. Fa abghidhu, maka bencilah kau kepada dia. Qala fa yubghiduhu, lalu Jibril pun benci pada dia. Thumma yunadi fis sama' fi ahli sama', kemudian Jibril seru pada penduduk langit, innallaha yubghidu fulanan fa abghidhu, semua Allah Ta'ala benci si fulan ni, maka bencilah kamu semua kepada dia. Qala fa yubghidunahu, lalu semua penduduk langit akan benci pada dia. Okey, thumma tudau lahul baghdha fil ard, lalu akan dibuat dia letak untuk dia kebencian di muka bumi. Orang tengok dia cantik dah, kulit putih, tak kelabu, dia menyampah tengok. Tak tahu kenapa. Kat sini dia kena faham benda ni. Dia masa dia rupa artis sekalipun, tiba-tiba dia menyampah. Tak suka tengok muka ni. Benda tu bukan berkaitan tajuk masalah manusia ni punya ni, agak tahu duit atau harta. Tapi apa? Apa yang tak letakkan. Sebab kenapa kejar daripada Allah Ta'ala dan kita dapat yang lain. Kadang-kadang manusia ni kejar benda bukan-bukan, dia pakai sini supaya orang ni tunduk. Dia lupa Allah Ta'ala menyampah kat dia. Dia dapat tundukkan seorang ni, tapi sejuta lagi manusia menyampah kat dia. Apa guna? Faham tak? So kalau dia kata siapa-siapa yang ada masalah dalam peminangan, tak disukai ramai dan sebagainya, bukan disukai ramai, tak disukai ramai, dan usahakanlah dalam bentuk yang lain. Kalau terlampau teruk sangat, tak mampu, tak tahan, dan tak payahlah. Pasal kita kata mungkin jodoh kita bukan di situ. Pasal Allah bila dia mudahkan kita untuk satu perkara, dia mudahkan ke semua lagi, ke semua sekali. Saya jumpa ada seorang hamba Allah Ta'ala tu dekat IJN. Dia tak sebut cerita lah. Cerita dia ni, kalau cerita balik kisah hidup dia, pernah jadi jutawan. Mana dia masuk kerja bagi HR dia, tapi datang masuk-masuk kan pakai CRV 140,000. Doktor pun pelik kepala. Macam awak kerja apa sebenarnya? Kan, maksudnya dia kerja HR je, tapi dia punya kereta mahal. Pasal dulu hasil daripada perkahwinan yang awal dia. Dan actually dia kata actually lah, pasal dia bila dah macam duduk keadaan tu terbuang, harta dia yang dia hasil penjagaan dia dengan isteri yang pertama tu, semua diambil oleh isteri pertama dia. Take over terus. Sekebetulan nama syarikat nama tu. Modal dia. Duit dia keluarkan. Ketika dulu susah-susah naik bas, pikul-pikul anak dua kan. Actually sebenarnya dia kahwin dengan isteri dia, isteri dah ada anak dah. Mana dia kahwin dengan janda. Jarak dia dengan isteri 10 tahun. Tapi yalah, kan sanggup susah. Tapi bila bini dia tinggal berlaku perceraian, bini take over semua sekali. Kebetulan dia tu kan, ambillah nama sayang, ambil nama sayang, tak tinggal satu sen pada dia. Jadi bila nak jadi kes ni, dia memang duduklah, dia orang baik. Dia Allah Ta'ala jadikan, mana dia tangguh setahun, kemudian setahun, 2 tahun dah lepas tu, maka Allah Ta'ala buka untuk dia kahwin. Kali kedua dia kahwin, dia dapat isteri yang semua dah siap dah, semua ada dah. Rumah dah ada, kereta dah ada, sekian dah ada. Dia masuk kaki je. Tapi dia baik, bagus, Alhamdulillah dia baik. Dia dulu dia lepaskan semua sekali, Allah Ta'ala gantikan yang lain. Tapi itu seimbang lah. So kadang-kadang Allah Ta'ala gantikan yang lain, yang lebih baik. Yang dulu janda, ini anak dara. So apa masalah dia? Kerana manusia ni lupa sebenarnya aturan Allah Ta'ala lebih baik dari aturan dia nak. Something that you want is actually maybe not the best for you. Kena ingat macam tu. Kadang-kadang yang kelang kabut macam Alhamdulillah, tak kiamat dunia. Syurga neraka anda bukan di situ. Tak dapat kahwin dengan si A atau tulisan dengan si B, itu bukannya pengakhiran kehidupan anda. Akhir dia bila? Mati nanti. Syurga neraka kita kat situ. Kalau kat dunia ni sakit, sedih, panggil sengsara sementara saja. Tapi akhirat kekal abadi. Jaga sana. Bimbang kat sini sangat lupa kan. Sebab kenapa kita kata kalau orang tu macam ni kan, kisah dia dapat kasih yang Allah Ta'ala, tak dapat benda kat dunia tak apa. Pasal Allah Ta'ala sayang dia. Allah Ta'ala sayang dia. Dia janji akhirat dah dapat dah. Tapi kalau dia kata janji akhirat tak dapat, dunia dia dibenci, menyampah oleh orang, tak sengsara 2 kali ganda. Orang tengok dia menyampah, kemudian dengan Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala tak sayang dia, rugi. So dengan sebab itu kalau siapa-siapa ada masalah tu, mak tua tak suka dan sebagainya, first thing first, relax je. Jangan pening kepala. Itu benda biasa, bukan benda-benda ganjil. Kalau Allah nak balikkan sekejap je. Macam jadi kawan saya tu kan, yang saya cerita tu, sama sekali dia pula pening kepala. Sekarang dia cek bini tak ada budak ni kan. Tapi kelakar dia gitulah, mana kisah hidup dia. Tapi Alhamdulillah, lepas daripada apa yang berlaku, dia solat. Saya kata dengan dia, tengok Allah Ta'ala dengar doa kau kan.
Saya kata sekarang kau jangan putus. So alhamdulillah sejak dari hari berkenaan sampai sekarang masih lagi solat subuh berjemaah sebagainya. Saya orang kata tinggal kan, terlewat-lewat kan. Dia alhamdulillah bagus budak ni. Maksudnya kita kata apa yang kita kata dia dapat sampai Allah Taala dengan doa dia buat tadi, Allah Taala selesaikan masalah hidup dia. Cerai dengan baik. Bukan maksud dia tak dia, maksud dia kalau tak nak cerai boleh. So ketika mak mentua dia tawar kan, suruh balik kan. Saya kata, dia tanya saya soalan tu. Saya pandang muka dia. Bukan kata bukan di sini kau ada power ke, saya kata kan situ. Dia diam. Saya kata terpulang lah. Dan terpulang saya kata. Mana kau nak penyelesaian, tak nak beri penyelesaian. Sekarang ni untuk apa selanjutnya terpulang pada kau sendiri. Kau boleh pilih mana satu kau nak, saya kata. Tapi masalahnya apa yang dia tak boleh selesaikan, mak mentua menyampah tadi, mak mentua jadi sayang balik. Faham tak? So, yang pening kepala. Ini pening kepala kadang masalah. Faham? Cari cinta Allah Ta'ala dan akan dapat semua sekali. Everything. Semua sekali. Faham? Okey. Kau banyak orang kahwin lari. Jangan kahwin lari. Jangan. Faham Okey, baik. Sambung. Buka nota balik. Kita wan nisa'u ala darbain. Ya saya kak. Kita kalau kita yang buat mentua tu, kita boleh ke ada calon lain? Calon lain dah nak kita lah yang buat mentua tu. Kita boleh tak nak ada calon lain untuk anak kita yang Boleh, tapi reasonable lah. Janganlah kita kenapa kita carikan calon untuk anak kita. Kita kena tahu kenapa. Adakah kerana keturunan ke, pasal ini member kita ke, segan ke dan sebagainya, kenapa? Adakah kerana agama dia, akhlak dia sebagainya, kena reasonable lah. Kita kata memang kita tak boleh paksa. Tapi macam saya kata ni kan, macam dalam tajuk ni, bila dahulu disebutkan bahawa ni disebutkan sini lah, berkenaan dengan tajuk anak dara ni dia boleh dipaksa oleh bapak dia atau atuk dia untuk paksa kahwin kan. Sebab actually pasal masalah zaman berkenaan, dia tak tahu benda berkenaan kehidupan ni. Jadi tapi orang lebih tahu. Bukan sebab macam tadi, kadang ada seorang mentua ni dia nak kahwin dengan satu lagi, kahwin dengan anak dia sebab ni lah, sebab ni kawan dia, member dia janji dulu kan. Tapi kita tengok lagi anak dia jahanam ke tidak. Kan kalau anak orang tu jahanam kan, perangai well kan, pakai seluar pendek dalam rumah, lepas tu janganlah ambil jadi menantu. Kan, you have to consider benda berkenaan. Bukannya kita tengok masalah luaran saja. Dapat jumpa rumah kita, makcik salam, lepas tu semayang tidak, masalah lah. Jangan kita bagi alasan macam nanti dia belajar. Nanti dia belajar tu actually banyak orang terjerat dengan benda macam ni. Nantilah dia taubat sendiri. Jangan. Kan, kalau ada option dahulu, pilih dahulu. Kalau tak ada option then Allahu a'lam, doa ajalah. Kan, moga-moga selamat. Kan, tapi kan moga-moga selamat nak macam mana? Kan betul, moga-mogalah. Kalau anda kata dapat hidayah, alhamdulillah. Tak dapat hidayah, 40 tahun pergi dangdut lagi. Mana laki kau? Pergi dangdut mak. Tak pening kepala. Itu sebab kenapa kena tengok balik. Jangan salah faham. Pasal benda ni tadi kita kata, itu yang Nabi kata dalam hadis yang sana, Nabi kata, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Dia datang kepada kamu orang yang kamu redha dari segi apa? Agama dia, akhlak dia, maka kahwinkanlah dia. Mana dengan keluarga kamu. Bahkan itu yang Nabi SAW sarankan. Dengan Nabi kata kalau kamu tak buat, akan berkerosakan yang besar. Actually pasal institusi keluargaan dia akan musnah lah. Manusia ni akan sibuk sebagainya, tak puas hati pasal dapat suaminya tu. Kan, dia expect apa kan? Apa kita expect daripada orang berkenaan? Dia actually manusia ni Allah berikan perbezaan. Setiap orang manusia ni ada kelemahan dan kekurangan. Dia mesti ada lebih, ada kurang. Dia pro and con. Ada orang tu mungkin dia kata masalah agama dia pandai, tapi masalah harta dia tak ada. Serius. Ada orang tu harta dia pandai, banyak semua harta dia, pandai bisnes, tapi tak pernah lekat kat rumah. Hilang 3 hari Penang, 5 hari Kelantan, 3 hari sekian. Bini kata mana lelaki kau? Tak ada. Duit actually betul. Ada orang yang tu. Ada orang kadang-kadang dari segi masalah muamalah dengan manusia bagus, dengan keluarga sini teruk. Dengan orang lain semua orang nampak dia baik gila. Balik rumah aja dengan isteri garang gila. Ada juga. Ada orang terbalik macam-macam benda. So, jadi kita kata manusia tak ada perfect. Sebab kenapa bila orang tu nak kahwin, ramai kan tak kahwin kan? Yang dah kahwin tu saya ceritalah. Yang tak kahwin lagi apa? First thing first, dengar sini. First thing first, bila perkahwinan tu berlaku, kena expect yang orang yang kita kahwin itu ada kekurangan. Dia bukan perfect 10/10. Tahu 10/10. Semua dia ada, tak boleh. Dia mesti ada kekurangan. Kan? Dia look muka handsome, kentut usuk. Kan? Macam mana kan? Jadi masalah tu ada. Jadi setiap manusia ni ada kekurangan. Kalau orang tu faham benda ni, tak ada masalah, perkahwinan tu boleh berjaya. Tapi bila orang tu dia expect cerita tadi macam cerita Cinderella. Kan? Sentiasa clean, bersih je. Tiba-tiba masalah kan? Bini dia tadi basuh baju. Macam mana? Kan? Tadi menjahit, macam mana?
Masak tak reti. Macam mana? Makan-makan apa? Abang makan Maggi je ya? Apalah. Ayang punya pasal makan Maggi je. Tak serius ni. Tak masalahnya kau dah sayang je kan? You janji sini semati dengan I. Walau makan biskut dan sebagainya, I sanggup. Pasal you makan Maggi tak sanggup. Biskut dengan Maggi mahal lagi. Faham? So konsep tu kena agak faham. Jadi kadang-kadang banyak orang salah faham tu sebab dia tak jangkakan ada kekurangan. Mesti ada kekurangan. Tak ada manusia perfect. Dengan sebab itu kita kata macam juga macam mak mentua cik menantu kan. Kena tengok bab tu. Pro and con tadi mesti memang ada. Mana ada orang tu perfect 10? Tak ada. Kan dapat menantu handsome gila. Rupanya perempuan lagi ramai juga. So anak kita kahwin, anak kita nombor 15. Dan senarai kan dia ada perempuan-perempuan lain, dan anak kita nombor 15 dalam kehidupan dia. So macam mana? Itu kena jaga juga. Jangan fikir nak rupa saja. Serupa satu benda, perangai akhlak satu benda yang lain. Kan? Macam ada orang tu macam mengaji, dia kata apa? Kalau mengaji universiti mesti baik. Saya serius ada orang. Saya pernah jumpa orang yang idea macam tu. Dia kata takkanlah dah belajar ngaji tinggi tak gerti juga. Ayat tu keluar. Lepas tu sekali keluar cerita yang apa tanggang era 21 tu. Yang anak halau mak bapak daripada rumah tu. Kan mak bapak tukar nama sampai ada orang sama-sama fobia dah tukar nama pada anak harta teruk tu. Kan. Dia baca cerita tu, mana dia dapat harta tadi, tukar nama dia. Si anak tu apa? Dia halau mak bapak daripada rumah. Mak bapak lawan kes kat mahkamah. Mujur hakim menangkan mak bapak. Sehingga mak bapak dia dapat tanggungan bulanan sebagainya. Wajib bayar pada mereka berdua. Dia halau pensyarah universiti. Tahu? Alah ustazah pun berebut tanah. Payah kan? Okey, tahu dia dah mana? Ekak. Maksud dia faham tak? Yelah damai-damailah. Maksudnya sekarang ni kalau dia kata ikut yang sebenar, nothing to worry kan. Kita kena belajar akhirat. Tentang orang ustazah sepatutnya tahu akhirat tu yang utama. Kalau kita orang curi satu jengkal tanah kita akhirat kat dunia, akhirat kita dapat balik tak? Yang menggelupur apa? Tak, fair question. Kan? Itu masalah dia lain lah. Kan iman manusia tingkat naik dan turun sebenarnya. Faham macam tu je. Tak ada orang perfect. Tu sebab expectation perkahwinan itu dulu tengok. Kadang-kadang ada riuh-riuh kan, macam bidadari. Tak tahu lagi perangai belakang apa benda. Kau tak tahu kan? Dia tanggal make up dia nak kau. Astaghfirullahalazim kata. Kan? Mula tengok subhanallah. Subhanallah kan. Lintas je perempuan tu. Subhanallah. Sekali lepas kahwin, astaghfirullahalazim. Kan? Ingat pasal. Tak, benda tu betul. Itu sebab kenapa kita kata macam anak-anak kita kan, ajar dia faham benda ni. Jangan terlampau tenggelam dengan cerita apa? Cerita Cinderella, cerita sekian sinetron ke kan. Anything yang consider macam tu semuanya adalah benda tipu. Kita sekarang kehidupan kita atas reality. Manusia tak ada yang perfect. Terima atas kekurangan. Mak dia tegas berani. Kan kata pergi garang. Kan bini tak tahu jawab cakap dia. Problem kan dalam dunia ni masalah juga kan, dapat umur ke tegas. Tapi jadi bini dia tengok. Kan dia tumbuk kalau orang lain tumbuk macam tu je wallahualam. Orang lain dia macam mana? Kan actually para sahabat Nabi macam tu, semua orang macam tu. Kan Umar ketegasan dia, semua orang ada kelebihan dan kekurangan. So tak ada siapa yang boleh kita perfect kan. Macam Ali bin Abi Talib, baik dan bagus, iman dia tinggi tapi apa? Harta tak ada. Dia miskin. Sila dia miskin. Ali miskin. Ali bin Abi Talib adalah seorang yang miskin. So kita faham tajuk tadi kan. Maksud dia Nabi kahwinkan juga Ali dengan Fatimah, walaupun Ali tu miskin. Kan orang kan sampai kat Fatimah cala tangan buat kerja. Buat report lagi pada bapak dia kan. Dia Nabi kata suruh balik rumah suruh berzikir je. Subhanallah. Dia orang tak buat pun. Banyak orang tak buat pun. Nabi tak rasa tak cukup kat rumah, tak adalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34 kan. Tak buat pun. Sibuk pula gantung apa? Ayat 1000 dinar. Yang Nabi ajar tak buat. Yang digantung ayat 1000 dinar tu pergi cari. Faham kan? Jadi konsep dia kena faham betul. So jadi dalam tajuk tadi tajuk berkenaan dengan peminangan tadi, mana memang kena perhatikan. Kalau kita tak boleh tengok sendiri, suruh keluarga kita cari orang yang boleh tengok. Baru betul, tahu sifat dia macam mana. So in the end kita keputusan nak kahwin ke tidak dengan orang tu dengan contoh-contoh tadi. Kan? Jiran dia kata macam mana dan sebagainya. Jelas? Ya. Ada cerita sahabat saya. Perempuan. Dia nak kahwin, kita dah cerita dengan lelaki ni sebab kita kenal. Tapi dia kata tak apa, dia terima juga lelaki ni. So keluarga lelaki pinang keluarga perempuan. Sebab keluarga perempuan ni isyadah tu dia kenal. Maksudnya dia belajar apa dia. Tapi dia keluarga ni tengok keluarga ni baik. Dia tak siasat pun lelaki ni. Terpulang lah. Itu pulang masing-masing lah. Bukan kata tak ada harta. Rupa je ada, harta memang tak ada. Akhlak
orang memang hancur. Okey. Tak tahu itu kita kata macam tadi, itu consideration dia tanya kita, kita nasihatkan dia, tak nak terima tu pulang. Mungkin ada kebaikan di situ, wallahu alam. Kita tahu. Mungkin ada kebaikan. Yang kita kerja kita bila kahwin bukan kita datang, pada muka kau, kan? Kahwin kata apa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, doakan keberkatan. Moga-moga doa kita berkat dan elokkan mereka. Jangan pula kita doa keburukan lah. Pada muka aku nasihat tak dengar. Pada muka kau. Jangan. Ini jangan. Orang kita suka sangat I told you so, tahu? Atau I told you so. Aku cakap dah. Dia suka sangat kenakan orang. Cakap dah tadi buat juga. Pada muka. Dia suka macam tu. Dia suka consequences depan hujung tu untuk mengatakan I told you so. Aku cakap dah pada kau. Tak dengar cakap, ambil kau. Tak nak macam tu. So kita sincerity, kita cakap lillahi ta'ala. Kalau jadi juga mungkin Allah Ta'ala ada aturan lain. Mungkin ada aturan Allah Ta'ala lain untuk dia. Wallahu ta'ala alam. Dan kita nasihatkan, beritahu. Bukan kerja kita untuk pastikan tak berjaya atau berjaya. Faham? Berjaya tak berjaya terpulang pada Allah Ta'ala. Elok ke tidak terpulang Allah Ta'ala. Tapi kerja kita bila dia kahwin, doakan keberkatan. Doakan keberkatan. Jelas? Kadang-kadang ada orang tu tak layak kahwin, tapi dia kahwin. Doa keberkatan je. Okey, berhenti kat sini. Okey, wallahu a'lam. Nanti kita sambung kemudian. Berkenaan wanita yang dinikahi, ada yang anak dara, ada yang janda, anak dara. Nanti ada bincang berkenaan dengan siapa boleh paksa untuk wanita berkahwin, dan kita akan masuk nanti berkenaan wanita yang diharamkan berkahwin dalam Islam. Baik, wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi wasallam walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku